Kita masuk dulu. Okay, so we are live now. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua. Terima kasih kerana kesediaan anda untuk mengikuti Lepak Talk day yang keempat. Okay, episod yang keempat. So ini sebahagian daripada hashtag 14 days PKP challenge. So ada lagi, kalau malam ni ada lagi 10 hari. Dan ini merupakan satu idea yang dicetuskan pada sehari sebelum PKP berlangsung, yang mana sebenarnya nak buat dah masa PKP pertama dulu tahun lepas dah nak buat, cuma terbantut dia punya plan. So this time around kita buat biar jadi. Kita buat biar jadi dan kita susun all the speakers or all the tetamu tu memang mantul-mantul, memang mantap lah. So malam ni kita bersama dengan Abai Cerah kita daripada Mona Lisa. So apa khabar? Sihat Sihat. Okay, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adalah semua sikit lah, tapi alhamdulillah lah, boleh buat kerja, kita consider sihat lah. Boleh kerja. Okay. Kita akan mulakan secara officialnya sesi pada malam ini dengan Abai Cerah once kita hit 50 view. Sekarang ni baru 14. Jadi marilah kita sama-sama mengangkat telefon anda masing-masing dan kita hit button share, dan juga jangan lupa tag kawan-kawan anda dekat ruangan komen supaya mereka dapat mengikuti siaran ini secara live. Dan apa kelebihan mengikuti secara live? Anda boleh tanya soalan direct kepada Abai Cerah. Sebab tadi dia dah beritahu kat saya, any question dia akan jawab, tak ada sembunyi-sembunyi. So ini kita kasih buka. Kasih buka semua. Kita kasih buka semua, kita tanya soalan. Dan tapi malam ni tajuk kita berkenaan dengan YouTube dan juga TikTok, yang mana seiring dengan PKP, kali ni PKP 2.0 lah kita namakan. Saya mengikuti perkembangan YouTube Mona Lisa, yang mana kita boleh lihat sebelum PKP yang pertama dulu, dia punya subscribers tidaklah seperti sekarang. So mungkin ada apa yang nak dikongsikan oleh Abai Cerah lepas ni. Dan juga TikTok. Mari mana TikTok tu, tiba-tiba muncul TikTok tu. Asalnya pendirian asal tak wahai TikTok, tak suka TikTok. Tapi kenapa tiba-tiba? Itu antara perkara-perkara yang akan diceritakan oleh Abai Cerah apabila kita dah officially start lepas ni. Okay, so masih lagi 15 views right now. Kita perlukan lagi 35 views. Okay, jom kita share. Buka phone masing-masing, kita share, jom. Mana dia dekat link dia ke aneh nak share? Cari dekat page Geek Venture apa. Okay. Jap, kita share. Okay, hit the share button. Live bersama Abai Cerah. Okay, yang lain pun share. Okay, share sebanyak mungkin. Bagi semua dapat maklum tentang program kita malam ni, tentang kita punya Lepak Talk malam ni, episod yang keempat. Okay, kita dah berlangsung selama 4 hari dengan pelbagai topik yang berbeza-beza, dengan pelbagai tetamu yang berbeza-beza. Kita ada kat sini Waalaikumsalam. Assalamualaikum tuan. Okay, terima kasih kepada Cik Kap. Kita punya tetamu pada hari yang pertama. Cik Kap bercerita tentang YouTube juga dan juga animasi. Terima kasih kepada yang lain-lain. Nizamuddin, Assalamualaikum, hadir. Okay, Waalaikumsalam semua. So hit the like button, hit the share button supaya lebih ramai dapat melihat video pada malam ini. Okay, banyak knowledge tentang YouTube dan juga TikTok yang saya bakal gali daripada Abai Cerah malam ni, sebab dia dah bagi saya permission untuk saya gali. So gunakanlah masa yang ada ni sebaik mungkin, okay, untuk bertanya soalan. Kalau buat kelas mahal ni, saya rasa kalau buat kelas Cah boleh bertahan ni untuk YouTube dan sebagainya. Tapi malam ni kita open saja. Okay, sebentar. Saya pun nak ni juga. So currently 20. Kita perlukan lagi 30 views lagi. Abai Cerah ada insight istimewa. Kita high kat situ. Apa? Saya tengah fokus share. Fokus. Insight istimewa kita Airi Ahmad. Hai awak semua. Orang ni balik kampung tak ni? Ada dia lepas kahwin dah murtad dari Kelantan lah. So kalau kecek dia kecek Kelantan, kecek KL ni. Kena KL lah sekarang. Kecek Ipoh. Okay, Tuan Amsyari. Terima kasih Tuan Syari.
Sudi join malam ni. Tuan Syarif antara kita punya jemputan juga nanti. Saya tengok hari ke berapa, tapi nantikan, stay tune. Tuan Syarif akan cerita tentang kewangan nanti, insyaAllah. Okay? Ribu-ribu ya juga hari tu cah. Itu boleh tahan lah rate dia. Tapi malam ni kita dapat sesi. Saya pun sebenarnya kalau ikutkan dengan Abang Cerah ni, nak kata dah kenal lama, taklah kenal lama sangat. Tapi yelah, say hi bye dekat Facebook je lah. First time berkenalan sebenarnya last year. First time jumpa last year di Samurai Yakiniku. Waktu tu Abang Cerah nak guna servis Get Runner. Betul tak? Betul. Itu adalah titik permulaan macam mana kita orang boleh contact, kita orang boleh berkenalan. Before that, saya hanyalah seorang followers yang memfollow Abang Cerah. Hanyalah seorang followers yang follow dari jauh, duk ita dari jauh, kata Allah, kata segar atau nak approach ni kata. Tapi alhamdulillah, terima kasih kepada Abang Cerah kerana sangat-sangat supporting, menerima pelawaan Geek Venture untuk program Lepak Talk ni, walaupun last minute kot. Saya je WhatsApp je Abang Cerah. On tak? On. Okay, on. Mungkin ini kira timbal balik lah. Hari tu Abang Cerah dah ajak saya sesi live dekat YouTube Mona Lisa. So ni sesi timbal balik lah. Okay. Boleh. Ada soalan? Dah ada soalan ke? Laju. Adakah Abang Cerah memahami soalan ini? Yang mana? Dekat skrin. Assalamualaikum. Kenapa tikus guling-guling? Kenapa tikus guling-guling? Itu nampak tak? Nampak tak? Sebenarnya kalau kau boleh tengok komen kat sini tau. Dekat atas boleh, tepi tab lah. Boleh tak connect kan? Nampak. Okay. Oh, ingat kena 20 tahun dah. Allah Akbar. Manis sejak zaman sekolah rendah dah tu kot. 20 tahun. Lipat. Okay, baru 28 ni. Baru 28. Kita perlukan lagi 22. Nak cukup 50 views. Baru kita orang akan officially start sesi malam ni. So please share, like, comment, anything lah. Buatlah apa saja, asalkan orang tengok. Okay, asalkan orang tengok. Dan mungkin jangan lupa untuk subscribe YouTube dan juga TikTok Mona Lisa. Saja promote dulu awal-awal, sebab mungkin banyak lagi konten-konten yang Abang Cerah akan buat lepas ni. Dan mungkin juga boleh follow saya dekat Facebook page Geek Venture, dan juga Facebook Khairul Ikhwan Zulkifli. Saya belum ada YouTube. Tak tahu kenapa belum ada YouTube. Nantilah kot. Konten-konten ni semua saya letak dalam YouTube nanti. Okay. Dan juga saya belum ada TikTok. Walaupun saya lah seorang yang menyuruh Abang Cerah buat TikTok, tapi saya belum ada. Tiba-tiba dia ada 100k dah followers dekat TikTok. Okay. So banyak benda yang kita boleh belajar dengan Abang Cerah malam ni, sebab ini bukan kaleng-kaleng punya orang. Okay. Share, tak sabar nak dengar talk ni. Okay. 36 kita perlukan lagi 14 viewers. Okay, kita perlukan lagi 14 viewers untuk kita start secara official. Come on. Okay, 40, perlukan lagi 10. Come on. Share kepada group. Share kepada anda punya profile, kepada wall anda. Share juga kepada WhatsApp group yang mana mungkin baru nak berkecimpung. Saya rasa antara masa yang terbaik untuk bermula menjadi seorang YouTubers dan juga TikTokers ialah sekarang, iaitu waktu PKP. Sebab nanti Abang Cerah akan cerita juga macam mana dia punya booming tu, dia punya YouTube ialah waktu PKP yang pertama tu, tiba-tiba skyrocket. Dan perkara ini bukan saja berlaku di Abang Cerah, saya rasa. Bila saya tengok pattern YouTubers yang baru up sekarang ni, kebanyakannya memang dia pecut time PKP yang pertama. Mungkin sebab masa yang banyak untuk buat konten dan sebagainya. Betul ya Abang Cerah? Satu lagi Abang Cerah. Sekarang ni 49 views, satu lagi. Nak cukup 50. Okey, cepat. Okey, done. 51. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua. Terima kasih kerana sudi mengikuti Lepak Talk #14 Days PKP Challenge, yang mana hari ini episod yang keempat, Day 4, bersama dengan Ashraf Jeffrey ataupun lebih dikenali sebagai Abang Cerah. Okey. Dan kita akan berbincang, kita akan berdiskusi, kita akan berborak tanpa ada sebarang skrip. Betul macam tak ada skrip, tak ada apa. Tak ada. Saya bagi tajuk je Abang Cerah. Kita bincang pasal YouTube dan juga TikTok. Untuk tidak membuang masa, saya serahkan kepada Abang Cerah. Mungkin boleh kenalkan diri dahulu. Kalau ada yang tak kenal lagi siapa Abang Cerah ni, tiba-tiba muncul ni. Kalau tak kenal tu mungkin you tak ada YouTube kot. Tapi tak apalah Abang Cerah, kenalkan diri dulu, sepatah dua kata untuk permukaan sesi ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Khairul lah, saudara Khairul. So
Nama saya Ashraf Jeffrey, tapi saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba dekat YouTube Mona Lisa, saya ada buat channel YouTube Mona Lisa, which is kita fokus kepada tech review lah sebenarnya, but anything related dengan IT, even untuk YouTube sendiri pun kita ada cover lah dekat sana, macam mana nak jadi YouTube, macam mana nak buat duit dan sebagainya. So kita cover juga dekat sana, as long as dia berkait dengan teknologi, dia berkait dengan e-sport, dia berkait dengan digital, so kita cover semua dekat channel YouTube Mona Lisa. And balik pada nama tadi, saya pun tak tahu tiba-tiba nama saya orang tukar jadi Abai Cerah. Maybe sebab dekat Kelantan, bukan maybe lah, tapi dekat Kelantan Ashraf ni orang panggil cerah lah. Ashraf panggil cerah, kalau kat luar panggil acap that's why ada juga audience saya yang luar dari Kelantan, dia tak tahu cerah tu datang dari mana. Sebenarnya daripada Ashraf lah sebenarnya. So 2017 saya buat channel YouTube Mona Lisa, and saya buat tu purely bukan untuk duit lah, tapi tak apa, yang tu nanti kita cerita dengan lebih panjang lepas ni kan. So channel YouTube Mona Lisa kita buat daripada 2017. Then lepas saya punya background sebenarnya mechanical engineering. Saya bukan ada kait dengan IT semua, tak ada. Programming pun tak ada. Adalah belajar sikit Hello World tu adalah, tapi Hello World. Hello World tu ada C++, Objective-C, tu ada belajar lah sikit-sikit. Saya grad dari Takushoku University, Jepun, pelajar beasiswa Yayasan Pelajar Amara. Then balik bekerja dekat Mona Lisa, which is Mona Lisa actually family business lah sebenarnya. Cuma dalam Mona Lisa tu saya lebih kepada sales and marketing. Then 2017 kita start YouTube. Then lepas live dengan Kero itu, saya start TikTok, which is just a month before lah sebenarnya. Just a month before. Alhamdulillah dah ada, dekat Mona Lisa kita dah ada 200k subscriber. Dekat YouTube, dekat TikTok kita dah ada 100k followers. Semalam pun first time saya buat live dekat TikTok and dapat buat duit. Dapat buat duit dekat TikTok. Nanti kena cerita tu. Nanti kena cerita tu. Anything boleh tanya je. Dalam live ni saya dah bagi tahu Khairul yang saya tak ada anything boleh tanya. Nak tanya berapa income ke, nak tanya apa semua yang berkait dengan YouTube, yang berkait dengan TikTok, anything boleh tanya. Just yalah, hari ni jangan lupa untuk share video ni supaya lagi ramai yang dapat, kita cakap dapat manfaat lah sebenarnya, dapat manfaat. Sebab kalau nak masuk kelas macam tu, sometimes kita tak ada masa. Ni Khairul buat 9.30 ni, saya rasa the best time lah untuk kita lepak-lepak That's why nama pun Lepak Talk. Dan kalau masuk kelas maybe kena bayar even RM50 pun kadang-kadang terfikir sekarang kita kelas RM10 pun kita rasa terfikir sebab maybe kita pernah kena tipu dengan kelas-kelas percuma sebelum ni. Kita masuk kelas tu tiba-tiba dia just cerita dia punya success story, tapi dia tak cerita macam mana nak capai dekat situ kan. So sekarang kita buat live ni free daripada Khairul. And benda ni bukan possible sebenarnya. Benda ni almost impossible sebenarnya kalau anda tak ada nama, tak ada ni. Macam jujur lah saya kata, kalau anda tak tahu datang dari mana, saya tak kenal credibility, saya takkan accept jemputan. Walaupun jemputan ni tak berbayar, Khairul tak ada bayar saya. Kan? Khairul Adidas. Khairul tak ada bayar saya. But still okay lah. Sebab dia ada credibility, dia ada dia punya own objektif. So bagi saya okay lah. Itulah kot kalau nak perkenalkan diri. Dah kahwin, ada 3 orang anak. Itu saja. Okay, thank you so much. Saya macam berbesar hatilah menerima Abang Syarah menerima pelawaan saya walaupun last minute. Sebenarnya kalau korang tanya, saya memang gamble. Semua jemputan-jemputan ni yang saya jemput ni adalah kenalan lah. Nak kata kawan tak adalah kawan sangat pun. Kenalan, saya kenal, saya pernah jumpa dan sebagainya. Saya jemput. Kenapa saya jemput ialah sebab saya pernah lepak dengan Abang Cerah. Saya pernah bersembang perkara-perkara dengan Abang Cerah. Dan bagi saya, macam saya ni macam kedekut tau. Sebab saya seorang je tahu. Saya rasa saya nak berkongsi kepada orang ramai, dan ini adalah medium yang baik untuk kita berkongsi kepada orang ramai. Okey, jom kita cakap pasal YouTube dulu. Alright. Macam mana Abang Cerah bermula? Sebab bila nak cakap pasal YouTube ni, ramai kata, oh, saya belum ada kamera, saya belum ada lighting, saya belum ada ceremony, saya belum ada A7 Mark III. So Abang Cerah dulu bermula macam mana YouTube dulu? Cuba cerita sikit. Itu macam sebut equipment sendiri je tu. Lepas kena racun. Okey.
So sebenarnya macam saya bagi tahu, saya balik Mona Lisa, saya kerja dekat Jepun. Sebenarnya lepas grad tu saya kerja dekat Jepun 2012 saya kerja dekat Jepun, dan 2013 saya balik Malaysia. Balik Malaysia saya kerja dengan company Jepun lagi. So saya pun balik Mona Lisa atas panggilan untuk jaga bahagian sales lah. So saya balik Mona Lisa jaga bahagian sales, kita betulkan satu persatu department yang ada dekat Mona Lisa, dari retail pergi ke warranty, pergi ke corporate, pergi ke online. Bila semua dah boleh kata autopilot lah, boleh kata semua autopilot. And masa tu, satu, saya tak ada kerja. Yang kedua, saya fikir the best marketing ketika tu 2016, 2015 macam tu. And at that time actually the first time saya kenal Iri Ahmad lah. So Iri Ahmad ada dekat sini. Itu the first time saya jumpa dia. Dia approach saya, dia macam tanyalah kenapa Mona Lisa company jual laptop tak jual barang-barang komputer hardware, PC DIY semua kan. So saya kata bukan tak nak jual, tapi tak ada orang ajar saya sebab saya mechanical engineering. And to be honest saya memang tak macam mana, kita tak terlampau obses dengan barang-barang komputer. Saya tak obses. Saya lebih more to gadget lah sebenarnya, lebih kepada smartphone. Saya lebih ke arah benda-benda macam tu. So Iri pun cakap tak apa, dia boleh ajar free, dia cakap. Dia ajar free. So saya macam okay nice. So dia pun ajar. And masa tu saya start fikir Mona ni in the same time lah. So Mona Lisa kena buat marketing sebab masa tu online Lazada, Shopee, 11 Street dah strong gila masa tu. Orang buang harga, kau buang harga punya. Kita bukan tak boleh buang harga, kita boleh buang harga. Tapi kalau kita buang harga tak ada untung, macam mana nak bayar gaji, macam mana nak bayar sewa kan. So kita fikir kita kena buat marketing, kita kena bina trust, and kita kena buat video marketing lah. So 2016 saya dah start cari YouTuber untuk channel YouTube Mona Lisa. Sebab saya sendiri saya tak ada confidence yang saya boleh bercakap depan kamera sebenarnya. Ini key point dia macam ni. Memang saya tak ada confidence, saya rasa macam tak boleh, aku tak boleh buat benda ni kan. So saya cari orang. Masa tu Iri ada carilah seorang YouTuber tech sebenarnya. Agak popular sekarang, cuma tak boleh disebut nama sebab masa tu maybe saya low baller lah. Saya invite dia masuk Mona Lisa dengan gaji 1,600 macam tu lah, dekat Kelantan saya highlight dekat Kelantan. Lepas tu kita adalah buat macam win-win. Kalau dia dapat sponsor ke macam mana kita tak sentuh something like macam tu lah. But dia dah setuju. At the first place dia setuju. Tiba-tiba lepas dia setuju just 2 days 3 days macam tu, tiba-tiba ada orang offer dia gaji 2,500 dekat KL. So dia pun pergi sana lah. Itu tadi. This is normal lah kan. Betul. So saya pun tak terasa hati sebenarnya. Sampai sekarang berkawan. Bukan isu lah, not a big issue, just a history kita cakap. Then saya cari lagi 3-4 orang lah saya approach sampai 2017, end of 2016 saya fikir macam dah no choice no option I need to do that. So saya pun buat lah, saya sendiri bagi tahu dekat saya punya, sebab dalam company ada 4 orang lah. Ayah saya, abang and kakak lah. Kakak jaga account, ayah saya dia tak kisah sangat marketing ni. So anything saya just bincang dengan abang. Abang pun cakap okay go on. Dia pun tanya nak beli apa-apa ke, nak beli kamera ke, nak beli lighting ke, just bagi tahu. Dia cakap approve duit lah kan, approve budget kan. Tapi at that time saya, sebab macam saya bagi tahu, saya tak ada confidence yang saya boleh jadi YouTuber. Saya tak ada confidence sebenarnya. Tambah dengan knowledge tak tahu apa-apa kan. So saya cakap tak payah apa-apa. Saya just pakai apa yang ada. Saya pakai, masa tu saya ada iPhone 7 dekat tangan saya. Lepas tu saya ada lampu meja which is ada dekat belakang ni, nampak tak? Masih lagi ada? Masih pakai lagi tapi sebagai backdrop lah. Legend tu. Ada dekat belakang ni, jap saya tunjuk. So ni lampu ni. Okay. Alang-alang tu kita buat background lah, nampak lawa sikit. Okay. Terang sangat. Okay. So lampu ni saya pakai. Lepas tu tripod saya beli yang paling murah, RM20 masa tu untuk smartphone So okay lah. Then and masa tu yes, ada satu benda yang mahal saya beli, iaitu DJI Osmo Mobile. Gimbal lah. Itu memang saya beli. Dan yang lain tak ada. Saya pakai bilik adik saya. Saya halau dia keluar, saya record dekat situ. Anda boleh tengok yang meja bulat melengkung tu. Tu bilik adik saya. Masa tu dia belum kahwin lagi lah. Then banyaklah saya belajar, which is saya start mula-mula the first video sampai sekarang saya tak pernah tunjuk kepada orang lain kecuali 3 orang. Saya punya wife, saya punya kawan 2 orang. And dua-dua tu dia dua-dua gelak dia cakap, ni review produk ke ni pidato ni dia dah. Tak publish Tak publish. Video tu dah hilang kot. Tak tahu gimana. Tapi sayang lah hilang
And video pertama tu saya buat dalam bahasa baku lah, macam ni lah, bahasa KL lah kita cakap bahasa KL. Kalau Kelantan sebut KL lah, kecek KL dia jadi pidato and dia tak jadi, bila saya tengok saya sendiri boring macam lucu lah. Ini smartphone tuan-tuan. So smartphone ni dia ada 3 kamera tuan-tuan. Dia lucu lah. Macam jual ubat je. Macam jual ubat lah. So saya pun macam okay, tak apa, aku guna logat Kelantan dulu. That's why kalau anda tengok video saya, tak silap saya 6 bulan pertama semua logat Kelantan. And masa tu saya set dalam kepala saya 1 minggu 1 video wajib. 1 minggu 1 video wajib, and saya nak proceed benda ni 6 bulan. Saya letak set macam tu lah. Ada views, tak ada views, ada komen, tak ada komen, saya tak kisah. Yang penting 1 minggu 1 video. Itu memang saya punya set. And of course once kita jadi YouTuber, bila kita buka video YouTube, the first thing kita tengok apa? Views. Ni maksudnya bukan kita punya video. Mana-mana video. Mana-mana video, bila kita buka je YouTube, kita akan tengok views. Kita memang ke arah tu. So, bila ke arah tu, kadang-kadang kita akan down. Sebab dia ni cakap lagi teruk pada aku. I can do better than him, but kenapa views dia tinggi? Kan? So, that's why instead of saya letak berapa views aku nak dapat, saya letak berapa video aku nak keluarkan dalam masa 6 bulan. So masa tu actually banyak benda yang berlaku lah. Saya belajar macam mana nak upgrade equipment, macam mana nak belajar skill. And the best thing about YouTube is actually not saya start YouTube ni, saya start purely untuk marketing. Saya start purely marketing and juga purely untuk share ilmu. Sebab apa? Sebab before saya start fikir YouTube ni, saya ada pergi dekat UiTM Machang. Biasa saya tak sebut universiti ni, tapi saya sebut, this time saya sebut. Ini exclusively dekat Geek Venture. Terbaik. Saya pergi dekat UiTM Machang, then masa tu saya tengok dia punya syllabus. Syllabus IT lah. Tak silap saya 2015. And bila saya check dia punya syllabus, tak ada satu pun sebut tentang SSD, which is benda tu dah common lah sekarang kan. Tapi 2015 sebenarnya untuk pihak kedai komputer benda tu common, tapi untuk user dia orang tak tahu apa tu SSD kan. So masa tu saya fikir macam kita punya syllabus tertinggal jauh. That's why saya fikir lepas tu saya study kenapa orang kita tak dapat knowledge baru ni. Sebab masa tu kalau kita cari satu channel tech review, maksudnya yang barang komputer bukan mobile, tech review dalam bahasa Melayu memang tak wujud. Masa tu tak ada. Ada, tapi masa tu kita ada era of the geek. Dia campur-campur lah Melayu dengan ni, Melayu dengan English. So at that time lah, at the moment saya fikir I need to do something lah. I need to share my knowledge to audience semua. Sebab masa tu saya dah confident sikit lah. Saya punya knowledge tu especially bab notebook lah. Saya memang datang dari background kita cakap sesame notebook. So saya memang sangat-sangat arif lah bab notebook. Apa masalah semua saya tahulah. Itulah kot untuk kita punya mukadimah. Macam panjang pula kan. Panjang tapi padu kan. Sebab bila kita cakap balik masa nak buat YouTube kan, ramai kata kena ada full setup semua. Tapi Abang Cerah start dengan telefon. Dengan lampu kat belakang tu yang legend. Soalan seterusnya nak tanya, berapa video Abang Cerah upload untuk dapatkan 1000 subscriber pertama? Ingat tak lagi? Tak. Dia macam ni. Saya tertinggal tu benda, which is saya dah terlintas tentang UiTM tu. Saya start dengan purely marketing, purely sharing, and saya tak tahu pun istilah monetization at that moment. Tak tahu pun? Saya tak tahu boleh buat duit dengan YouTube. 2017 saya tak tahu langsung yang YouTuber dapat duit. Seriously, saya tak tahu benda tu. So and just nak upload video je? Saya just tahu aku nak buat marketing. Then after tak silap saya lah 6 month lah, betul-betul 6 month, start dapat boleh monetize. Masa tu saya macam boleh buat duit dengan YouTube ni. So masa tu lah baru saya study apa tu monetization, 1000 subscriber, 40,000 jam watch hour. So masa tu actually 6 bulan lepas tu. And to be honest kan, after saya dapat monetize duit sampai to end of 2019 lah, sampai kira maksudnya sebelum PKP bulanan saya just RM300 Malaysia. Ini jujur punya, RM300 Malaysia dapat daripada YouTube. Tak ada benda yang nak dibanggakan sangat lah. Bayangkan buat video 2 kali seminggu. Lepas saya dah tahu macam mana nak buat semua kan, the skill dah upgrade semua. Saya dah set 2 video seminggu. Saya dah upgrade lah. Daripada 1 video seminggu saya dah upgrade ke 2 video seminggu. Then bayangkan
dua video maksudnya 8 video lah sebulan kan. 8 video sebulan dapat RM300 je. Tak banyak, memang tak banyak. So memang tak ada benda yang nak dibanggakan sebenarnya. Kalau ikut jam 100 setengah je lah satu video. Untung. Yes. Lebih kurang dengan masa yang spend, dengan konten yang buat. Yes. Masa mula-mula Abang Cerah buat dulu, adakah Abang Cerah sendiri yang edit video? Untuk Sampai sekarang saya sendiri. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Maksudnya belajar sendiri? Okay, sebut tentang belajar ni kan, sebab ramai juga yang buat alasan macam satu equipment kan, yang tu normal lah, cakap equipment tak ada lah, tak boleh nak record video lah kan. Itu normal lah alasan yang saya jumpa dengan bukan YouTuber lah, yang student-student yang nak jadi YouTuber ni. Tapi salah satu lagi alasan sebab tak pandai edit video lah. To be honest dengan anda, saya tak pandai langsung Adobe Premiere. Masa start 2017 langsung kosong knowledge. Even saya start belajar Adobe Photoshop daripada darjah 4 lagi sebenarnya. Saya belajar tu masa tu sifu.com kan. Sifu.com itu nak share dengan Gero kan. Syafiq kan, dia punya co-founder kan. Bukan, trainer dia dah. Dia founder dia Imran Abdul Jabbar. Okay. So saya belajar daripada Sifu lah, sifu.com. And masa tu kan dia ada satu kita cakap apa lah, macam dalam banyak-banyak Adobe paling susah gila Adobe Premiere. Premiere Pro. So apa? Sebab dia ada Pro. Untuk profesional je lah. Dia untuk profesional je. So saya macam nak belajar, tak boleh lah ni belajar susah So sampailah 2017 saya tak pernah tahu Adobe Premiere. Tapi disebabkan bila saya check YouTube, saya belajar dekat YouTube the best software editing. So keluarlah normally 3 software editing akan keluar. Satu Final Cut Pro, lepas tu DaVinci Resolve and Adobe Premiere lah. The free one is DaVinci Resolve lah. DaVinci Resolve kalau tak silap saya Rin Mansur guna. Lepas tu Final Cut Pro biasanya orang-orang Apple lah guna kan. So bila saya check antara 3 ni, yang paling kena dengan saya ialah Adobe Premiere. Sebab apa? So Adobe Premiere ni dia digunakan secara meluas. And bila kita ada masalah, senang untuk kita cari masalah tu dekat internet, dekat YouTube. Dia punya solution lah. So saya start belajar. Masa first video saya record ambil masa saya belajar tentang produk tu untuk buat skrip. Ambil masa 1 hari. Saya record video ambil masa 1 hari. Saya edit video ambil masa 1 hari. So untuk hasilkan satu video, saya perlukan 3 hari. So bayangkan dengan seminggu tu 6 hari dah makan masa untuk buat 2 video. Saya hanya dapat sebulan RM300 saja. Sebenarnya susah sebenarnya nak buat duit dengan YouTube kalau niche kita tu tak ramai orang tonton. Itu yang ingat tak produk pertama yang buat review? Ingat tak? Produk pertama ialah keyboard dari Cooler Master. Keyboard daripada Cooler Master. Yes. Adakah iri bagi? Tak. Ini purely sendirilah. Sendirilah. Lebih kurang macam tu. So keyboard yang pertama keyboard. So bila cerita pasal permulaan ni, sebab saya antara saya yang suka dekat YouTube adalah MKBHD. Okay. Dan MKBHD pun dah mula lama. Dan dia bermula dengan sama saya rasa macam Abang Cerah punya niat. Tapi Abang Cerah mungkin lebih pada marketing. MKBHD ni dia kata dekat internet tak banyak orang review tentang produk-produk tech. So betul. Dia kata why not saya buat sendiri, dia kata at that time. So itu dia punya humble beginning lah. Okay. So cerita pasal humble beginning. So macam tu lah lebih kurang dalam Modern Start. Dan sekarang ni dah melebihi 200k subscriber, betul? Ada yang tanya kalau dulu RM300 sebulan, sekarang ni berapa sebulan? Sekarang lebih kurang saya pun tak ingat latest lah. Macam hari ni estimate saya punya YouTube channel is, saya tak nak share screen, senang saya share macam ni je. So nampak sekejap. So nampak. 1,597 USD lah. Lebih kurang dalam 6,000. Kali 4 lah, lebih kurang dalam 6,000 lah, 5,000 macam tu lah. RM6,000 sebulan. Sebulan dengan 2 orang lah staff, 2 orang staff dengan satu studio yang kita cover, kita bayar dekat situ. So itulah investment yang diperlukan. Okay, maksudnya but of course kita ada side income lah. Sebenarnya YouTube ni ramai orang fikir macam nak buat duit dengan YouTube ni dia mesti monetize saja. Tak. Even saya boleh kata saya punya sebab anything masuk ikut YouTube Mona Lisa, dia goes to Mona Lisa. So okay. Saya tak dapat sana. Kena request lah. Kena request lah sebenarnya. That's why bila kita nak upgrade barang sekalipun, dia bukan sesenang tu. Bukan macam okay aku nak beli kamera terus bagi tahu Mona Lisa dapat kamera. Tak, dia ada dia punya own
apa dia punya flow lah sebenarnya kan. Dia ada dia punya flow. So macam personal saya antara sebab nak tak nak manusia dia punya motivation terbesar memang duit lah. Bagi saya lah, at least bagi saya duit lah. So untuk jadi motivation untuk saya, duit banyak masuk ikut macam contoh salah satu ialah affiliate lah. Saya buat affiliate, at least dengan affiliate tu sebulan dapat lah 1,500 ke 2,000. Itu personal money lah. Itu memang masuk personal money, tambah dengan gaji Mona Lisa, tambah dengan kadang-kadang dapat paid review, which is paid review tu kita akan bahagikan 70. Sekejap, saya tak ingat. Tapi 70-30 lah macam tu. Tak silap saya, Mona Lisa akan ambil 30%. 30% lah. Biasa So, paid review lah, berapa sekarang ni rate? Paid review rate sekarang berapa? Dia macam ni rate macam kalau kita smartphone, sebab saya viewers tak tinggi tau, so saya tak demand sangat lah. Tapi rate, kalau dekat rate card saya tu saya ada letak macam 4,000 sebenarnya. Tapi of course bila kita negotiate ada lagi murah, kadang-kadang free pun ada. Kita tengok deal tu macam mana, sebab kadang-kadang kita tak boleh nak berkeras nak duit sangat kan. So ada orang, ada media ataupun ada YouTuber lain yang menentang idea ni. Dia cakap okay, kita mesti letak satu certain price and kena stick dengan price tu. Tapi sebab kita punya channel ada cara masing-masing kan untuk survive. So tu terpulang lah. Even saya punya paid review, kadang-kadang walaupun kita dah bagi 4,000, kalau orang nampak nilai value yang tinggi pada diri kita, saya pernah dapat payment sampai 10,000. Saya pernah dapat untuk satu video saja. Satu video 6 minit. Satu produk. Untuk satu produk, yes. Okay. Tapi tu saya cakap satu dalam setahun, dua kali dalam setahun macam bukan tu lah. Selalu lah. Bukan okay, selalu. Saya berkenaan dengan soalan daripada Iri. Macam mana nak committed untuk hasilkan video? Tak nak jadi yoyok. Macam mana? Apa yang selain daripada duit tadi, apa yang membuatkan bangun pagi seminggu 2 kali buat video? Apa yang membuatkan rasa tu? Saya rasa saya pernah baca post ni dekat Cikgu Uluan lah. Cikgu Uluan pernah tulis dekat dia punya Facebook ataupun maybe dalam video dia, saya pun tak ingat lah. Macam ke siapa, saya tak pasti siapa. Macam kita pergi sekolah kan, masa kecil-kecil dulu. Sebenarnya kita tak suka pergi sekolah. Saya tak tahulah kalau ada orang suka. Kalau saya personally, saya tak suka lah pergi sekolah. Kecuali form 4, form 5 memang saya suka pergi sekolah. Tapi sebelum tu saya memang tak suka pergi sekolah. Tapi kita boleh deliver job kita as student. Sebab apa? Sebab dalam kepala kita, walaupun kita tak suka, kita dah tahu esok hari Ahad kena buat kerja, kena pergi sekolah. So mindset kita dah ke arah tu. The same thing bila saya nak buat video, saya akan set minggu depan 2 ataupun 3 hari, kadang-kadang seminggu sebelum, minggu depan aku nak buat apa, aku kena set task aku macam-macam, macam mana lah. And bagi saya ni bukan untuk YouTube sahaja, even untuk kita punya kerja harian lah. That's why saya ada banyak guna saya guna Keep. Saya guna Keep dan Google saya Keep. Selalu Google Keep. Okay. So normally saya akan buat macam ni lah. Saya macam setiap sebelum saya tidur ataupun 2 hari sebelum tu, saya akan macam letak task-task apa yang kena buat. Lepas tu saya akan buat lah. Itu saya punya style lah kalau nak tanya. Maybe tak menjawab soalan sangat sebab kalau nak bagi motivasi, saya suka ayat kawan saya. Kawan saya bagi tahu, kalau kau nak motivasi, kau dah tak layak jadi businessman. Sebab businessman tak perlu, bukan businessman lah, usahawan tak perlukan motivasi, dia cakap. Dia yang motivate diri dia sendiri. Yes, so saya pun tak tahu kalau nak cakap kena ada motivasi letak macam mana. Bagi saya tak, yang penting kita kena ada kita punya own task lah. Kita kena capai kita punya own task and kita kena disiplin pada diri sendiri and kita kena berkeras pada diri sendiri. Tak boleh berlembut sangat. Sikit-sikit macam dah give up, sikit-sikit dah give up kan. And salah satu lagi kan, cara saya untuk YouTube lah, saya suka buat satu video awal sehari. Maksudnya kalau contoh video ni saya publish video untuk video esok tu saya dah ada video tu. So sama juga macam saya sekarang tengah buat satu channel baru, nama Pisau Lipat channel tu. Contoh tunjuk contoh. Pisau Lipat tu dia sebenarnya channel makanan lah. So kalau anda boleh nampak sekarang video saya publish ialah video yang bawah ni, Bakwa tu kan. Tapi saya dah ada video yang seterusnya, 2 video yang seterusnya. Dah siap dekat awal lah. Dah siap awal-awal. So let's say kita tak sihat ke ketika tu, at least kita dah buat apa yang kita set tau. Itu saya punya cara lah. Lain orang lain cara lah, of course. Okay, nanti nak tanya lagi tentang Pisau Lipat tu. Sebab hari tu sebenarnya Abang baru beritahu kat saya dia nak buat. Hari tu kita orang jumpa, I think dalam 2 minggu lepas kan. Tapi tengok-tengok dia punya video terus masuk.
So memang aku kata aku buat. Ni punya cara memang bagus. Sebelum tu macam kita nak greet lah kepada beberapa yang masuk ni. Contoh macam Yusof Asyad, dia adalah merupakan salah seorang co-founder untuk esport.my punya apps. Okay, boleh follow apps esport.my. Lepas tu kita ada brother kita Izami Gadget, legend. Wow. Oh, okay. Saya rasa bersemangat loh bila orang macam ni join. Thank you. Kena warning dia lah supaya behave sikit. Behave dia biasa dia macam mana? Dia tak behave ke? Izami dia nakal sikit. Dia comel-comel pakai topi itik kan. Dia comel-comel. Lepas tu kita ada juga Datuk Anwar, CEO dan juga founder Tapau, sebuah servis delivery. Saya tengok tadi ada juga bos kita Anwar Azmi. Tokek Sawada, kedai PC di Gombada. Nak beli PC di Terengganu boleh go to Sawada. Kalau di Kelantan boleh pergi ke Mona Lisa. Tapi dengar-dengar Mona Lisa ke Port Yatek ke mana-mana company pun boleh lah. Support lokal. Support lokal lah. Asalkan lokal. Okay. Jangan beli online. Jangan beli online. Betul lah tu. Okay, so seterusnya, tadi dah cerita pasal pisau lipat. Dah ada mention pasal pisau lipat tu. Macam mana tercetusnya? Apa sebenarnya idea asal Abang Cerah buat pisau lipat? Walaupun you dah ada you punya YouTube channel sendiri, apa yang Abang Cerah cuba achieve dengan pisau lipat ni? Kalau boleh cerita. Okay. Mungkin ada yang tahulah, mungkin ada yang tak tahu. Saya sebenarnya owner kepada satu restoran Jepun, Samurai Yakiniku, yang mana kita fokus kepada BBQ Japan style lah. So bila saya run Samurai Yakiniku, which is kita punya marketing budget sangat-sangat sikit tau. Saya punya partner memang kedekut lah. Partner saya kedekut. So dia bagi budget untuk marketing 1,000 sebulan sahaja. Okay. So 1,000 sebenarnya sangat sikit tau. Sebenarnya lah untuk marketing. Betul. So saya kena optimize duit tu dengan FBX lagi, dengan itu lagi. Kadang-kadang saya kena simpan untuk quarterly marketing lagi. So masa tu saya cari YouTuber ataupun food influencer untuk buat marketing lah untuk Samurai Yakiniku. But then saya dapat rate dari mereka yang bukan ridiculous. Actually not a ridiculous rate. Sebab tu memang value yang ada pada mereka. Cuma untuk saya ketika tu saya fikir macam aku tak mampu bayar dia, tapi aku nak guna dia. Macam mana aku nak guna dia? So tak boleh guna kan. So at that time dah tercetus lah persoalan dalam diri saya macam kalau level bayaran macam ni, macam mana kedai-kedai kecil nak survive kan? Maksudnya restoran-restoran kecil yang nak survive, ataupun owner kepada produk makanan lain nak bayar influencer-influencer, takkan nak kena buat loan sampai buat marketing kan? Saya tak bersetuju lah buat loan untuk marketing, saya tak setuju. Tapi kalau loan untuk macam business ni, untuk the whole business, marketing ada sikit dalam tu okay. Tapi purely untuk marketing saya tak setuju lah benda tu. Sebab marketing is kita cakap apa satu kerja yang membakar duit sebenarnya. Betul. So saya terfikir macam I need to do something lah. Tapi saya tahu saya ada kekangan masa sebab saya handle, walaupun saya sebut tentang Mona Lisa, nampak satu company, tapi sebenarnya dalam Mona Lisa tu kita ada retail, kedai, kita ada 5 cawangan. Lepas tu kita ada online team, which is online team tu including Shopee, Lazada, PG Mall, kita ada juga WhatsApp, Instagram, kita punya own website. Lepas tu Mona Lisa sendiri pun kita adalah service center. Kita service center untuk Asus, service center untuk Lenovo, dan kita pun ada corporate team yang mana kita main dengan government, main dengan e-tender, main dengan dealer. So sebenarnya under Mona Lisa sendiri pun saya lead banyak benda. Itu yang pertama. Lepas tu saya pun ada Mona Lisa YouTube yang mana saya run secara personal benda tu. Dan saya pun ada Samurai Yakiniku. Saya tahu saya ada kekangan masa. Saya ada idea tapi saya tak boleh buat. So saya fikir cara yang terbaik ialah dengan just nak recap balik kenapa saya buat YouTube tu adalah untuk marketing lah, untuk tolong bisnes-bisnes kecil buat marketing. And kita plan, memang kita ada plan, kita akan charge normal, bagi saya itu adalah normal. Kita akan charge, tapi kita akan charge berdasarkan kapasiti company tu. So kalau company tu baru nak start meniaga ke, tak kisah dia kaya ke tak, owner dia tu datuk ke macam mana, tak kisah. Tapi kalau company tu baru start nak meniaga and dia tak buat duit lagi, kita akan bagi free. Tapi kalau company tu besar, kita akan maybe kita minta bayar sikit. Sebab kita pun ada kos operasi kita kan, macam kita sewa studio dan sebagainya. So itu yang pertama lah. Yang kedua, saya tahu saya ada kekangan masa. So saya tahu saya tak boleh bergerak seorang. Yang ni kita kena faham lah. Hebat macam mana kita pun, kita tak boleh bergerak seorang. Even untuk Samurai Yakiniku, untuk Mona Lisa, kalau siapa-siapa kenal saya, ayat yang selalu keluar dalam mulut saya ni, saya kata saya ni selalu diberkati dengan orang yang hebat-hebat. Saya selalu ulang ayat tu. Saya diberkati dengan orang hebat-hebat. Orang hebat-hebat bukanlah bermaksud sifu-sifu, bukan. Orang hebat-hebat ialah
kadang-kadang pekerja yang bagus-bagus, kadang-kadang kawan yang selalu support, isteri yang baik, keluarga yang supportive. This is orang-orang yang hebat lah. So saya tahu saya tak boleh buat seorang diri, dan saya pun tariklah beberapa orang masuk. Macam contoh sekarang kita ada Pok Long, dan kita ada Sarjan, which is saya share dengan anda semua untuk Pisau Lipat punya roadmap lah. Kita akan publish 3 video dalam masa seminggu, lebih kurang macam itulah. Maksudnya seorang satu video kena komit selama 3 bulan, paling lama 3 bulan, and minimum video yang kena hasilkan ialah 30 video. So bila saya approach 2 orang ni, saya bagi tahu yang seorang kena hasilkan satu video, lepas tu minimum 30 video macam itulah. Dan kita adalah buat macam mana kita nak bahagikan duit nanti semua, kita dah share. Diorang terus accept, and kita orang commit, and alhamdulillah so far yalah, video tak adalah meletup kan, tapi apa yang saya tengok sebenarnya, yang pertama ialah dari segi komitmen masing-masing, diorang lagi komit berbanding saya. Yang kedua, dah ramai bisnes kecil yang PM kami untuk kami buat. Kami buat video lah. So capai matlamat yang pertama tadilah. And just nak inform juga, macam Pisau Lipat ni dia bukan tentang saya sebenarnya. Maksudnya video tu saya bukanlah main character. Tapi kenapa saya keluar juga? Sebabnya saya nak channelkan audience dari Mona Lisa masuk ke channel tu. Itu saya punya matlamat lah. Sebenarnya Pisau Lipat main karakter dia 2 orang tu, and kita target lepas sampai stage pertama, which is stage tadi 3 bulan dah kan, 3 bulan dengan 30 minimum 30 video. Bila sampai level ni, kita akan pergi kepada stage kedua, which is kita akan bawa masuk lagi 2 orang. So kita akan tambah lagi family, ataupun masa tu juga kita akan decide sama ada channel ni nak teruskan ataupun nak matikan. Tapi so far 2 orang tu kata alang-alang dah buat dengan progress yang macam ni, 2 orang nak teruskan. So saya cakap okay, sebab terpulang pada dia orang adalah main, saya bukan main. Saya just share dengan anda, saya sponsor makanan, saya bayar elektrik, saya bayar semua benda tu, and apa yang saya buat sebenarnya ialah saya edit video. So main karakter mereka, apa yang mereka buat, sebab semua orang ada komitmen tau. Sarjan ada komitmen, Pok Long ada komitmen. So mereka, apa yang mereka buat ialah mereka akan pergi ke studio, mereka tekan recording untuk kamera, lepas tu mereka record makan, klip tu mereka akan upload, saya akan download dan saya akan edit depan komputer saya. So itu yang kita cakap apa yang kami buat dekat Pisau Lipat lah. Sebut tentang editing kan, sebab kembali pada soalan, saya ada baca komen tadi macam berapa lama nak belajar editing kan. Macam saya bagi tahu, untuk edit video saya perlukan masa sehari. Dululah 2017 saya perlukan masa sehari untuk edit video. Tapi bila kita selalu buat benda ni kan, kita selalu buat setiap minggu, kita buat, kita punya skill memang jadi laju gila. Saya boleh bagi tahu kepada anda, dalam masa sehari saya boleh edit 5 video serentak sekarang. Laju. Dalam masa sehari. Saya tak tipu, sebab kita punya video bukanlah video yang kita cakap sangat cinematic sangat lah. Kan, tak ada. Kita just nak video yang mampu sampaikan konten saja. So video tu ada B-roll sikit, lepas tu ada highlight sikit, lepas tu kita buang, kadang-kadang kita bercakap kan, ada macam nak makan nasi, nak buang tu. So dia jadi makin cepat tau. That's why kalau anda tak start sekarang, even bukan untuk jadi YouTuber tau, tapi apa-apa saja, kalau anda tak start sekarang, 2 tahun lagi anda tak ke mana. Itu saja yang boleh bagi tahu. Tapi kalau anda start sekarang, dia memang akan improve. Orang terkejut tau. Sampai sekarang bila saya bercakap dengan tech reviewer ataupun saya bercakap dengan siapa-siapa lah, dia tanya, kau dengan level macam ni masih edit sendiri? Yes, saya edit sendiri lagi. Sebab saya lagi percaya saya edit sendiri. Percaya tu maksudnya macam mana? Ada 2 maksud. Yang pertama, dari segi kepantasan tu. Sampai sekarang, 2 orang anak buah saya tu memang tak boleh fight saya dari segi editing. Saya edit sangat laju. Yang kedua, kadang-kadang bila kita record, kita tahu part mana yang kena buang. Sebab kita record, kita tahu kita fail kat mana, and bila kita edit, kita tahu kena buang kat mana. So message tu lagi sampai compare dengan orang lain edit video kita. That's why apa yang saya offer kepada mereka, mereka just pergi makan je. Mereka pergi makan, jadi karakter mereka dalam video, then upload file tu ke internet, saya download, saya edit. Itu saja untuk Pisau Lipat lah. So siapa-siapa yang boleh subscribe, boleh subscribe. Boleh subscribe YouTube Pisau Lipat. Tapi tu lah, serius saya memang salute Abang Cerah dengan Mona Lisa punya hakiki kedai Mona Lisa, dengan YouTube channel Mona Lisa, dengan Samurai Yakiniku, patutnya dengan Pisau Lipat. Lepas dia tak tahu apa benda lagi dia buat. Macam mana tak tahu dia bagi masa. Nanti saya akan ujung, nanti saya akan minta tips macam mana nak jadi seorang Abang Cerah, macam nak susun masa dan okey, ada satu soalan saya tengok tadi, menarik juga berkenaan dengan edit video. Sebab ada Abang Cerah sebut pasal edit video tadi. Kalau katalah untuk permulaan, Abang Cerah boleh advice kepada newbie,
Adakah terus straight forward pergi Premiere Pro ataupun boleh dulu bermain-main pakai Filmora ataupun level phone pakai KineMaster untuk upload kat YouTube? Okay, yang pertama set dulu dalam kepala dalam 1-2 tahun nak achieve macam mana. Kalau betul-betul maksudnya dalam 2 tahun aku memang nak go serious lah. Nak go serious. Bukan nak buat side job, bukan apa, tapi aku nak go serious. Go serious tu maksudnya bukanlah sorry. Go serious yang saya maksudkan tu bukanlah macam mana saya punya style bila kita nak buat something, saya punya style lah. Saya suka do or die. Kalau saya buat. Kalau saya tak buat, tutup lah. Senang macam tu kan. So bila saya nak belajar something, saya akan belajar something yang memang dah boleh pergi jauh. So macam bila belajar editing ni, 3 software ni je yang kita boleh buat semua benda sebenarnya. Adobe Premiere, lepas tu Final Cut, lepas tu DaVinci Resolve lah. So that's why kalau anda nak belajar, bagi saya better start belajar dengan Adobe Premiere terus ataupun 3 software ni lah. Sebab apa? Sebab bila anda nak sampai satu level, next stage, anda nak grow, kalau anda masa tu baru nak bertukar ke Adobe Premiere, dia takes time lagi. Dia takes time untuk belajar, takes time untuk ni. Untuk belajar dekat YouTube, tutorial kadang-kadang, yalah, tutorial dekat YouTube is very good sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita nak tahu part ni je. Ketika ada 5 part kan, kita nak tahu yang ni je, tapi dia cerita ni 10 part. And that's why bagi saya kalau nak start belajar, better belajar yang betul-betul boleh pergi jauh. Tu saya punya pendapat lah. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Okey, mantap. Maksudnya terus aim apa yang kita nak capai. Tak boleh nak test sini dan perlu tengok you punya objektif. You ni nak betul-betul fokus serius nak jadi seorang YouTuber ataupun you just nak cuba-cuba. Tapi bagi saya zaman sekarang tak payah cuba-cuba lah, buat je lah hal-halang kan. Yes. Okay, sebab, so kita tambah sikit kan. Macam skill Adobe Premiere, Adobe Photoshop kan. Saya bercakap atas dasar pengalaman Adobe Photoshop lah. Adobe Premiere pun ada, tapi saya rasa tak perlu share sangat lah benda tu. Adobe Photoshop saya belajar masa darjah 4. Sebab apa saya belajar? Sebab masa tu saya ada seorang abang lah. Abang saya dia adalah CEO kepada Mona Lisa lah. Dia pun own beberapa company lah sebenarnya. So abang saya ni, dia perangai dia suka memperkecilkan saya. Dia suka memperkecilkan saya. And saya ada seorang sepupu which is sekarang adalah profesor. Dia pun suka memperkecilkan saya lah. Actually dia bukan, bila saya fikir balik, dia bukan memperkecil, tapi dia macam nak motivate saya lah. Challenge lah. Dia challenge lah. So dia tunjuk apa yang dia mampu buat. Saya macam kau boleh buat, aku pun boleh buat. So saya start belajar Adobe Photoshop, saya start belajar buat website, and saya keep belajar. And bila kita belajar, bayangkan tingkatan 1 masuk ke sekolah, kita dah tahu Adobe Photoshop. Orang lain tak tahu pun sebutan tu. Adobe Photoshop tak tahu pun. Adobe ke Adobe? Tak tahu kan. So bila orang dah tahu kita boleh buat, orang pun bagi task kan, bagi kerja ni. So saya pun start belajar Adobe Flash, banyak belajar semua benda tu. Bukan Adobe kan, Micromedia kan, Micromedia Flash, MS. Micromedia Flash kan. So belajar benda tu. Then yalah, maksudnya keep belajar. Okay, point dia dekat mana? Point dia dekat sini. Point dia bila saya masuk kerja, saya belajar engineering lah. To be honest saya tak guna langsung engineering saya. Tapi yang saya guna apa? Adobe Photoshop. And dengan Adobe Photoshop, saya ambil side job, saya ambil job ni, job tu, which is bila saya tengok kan, kadang-kadang sorry to say lah, macam ada budak yang datang kerja dekat Mona Lisa untuk buat design, lepasan graduan design lah kononnya kan. Kita tengok design dia, design macam ni je, aku boleh buat lagi power. Dah lah dia ambil 1 hari untuk buat, aku settlekan tak sampai setengah jam pun benda tu. So macam kalau anda nak belajar skill-skill macam ni kan, dia memang berguna, seriously berguna. Kalau itu kan saya sembang dengan Carol dekat channel YouTube Mona Lisa, kita boleh ambil apa kita cakap part time job, freelance kan, bila kita ada skill macam tu. So bagi saya tak rugilah untuk belajar ni. And saya nasihatkan siapa-siapa yang nak belajar ataupun dia nak improve diri dia, kita ada 24 jam satu hari. And katakanlah kita tidur 8 jam lah. Macam saya memang tidur lama lah. Saya jadual hidup saya tidur pukul 2 pagi, saya tidur. Saya bangun pukul 6.30 macam tu lah. Saya bangun lambat sikit lah. So 6.30 macam tu. And memang kadang-kadang memang saya tidur balik. Tapi sekarang sebab anak dah start sekolah semua, memang dah tak tidur lah. Terus sambung kerja lah biasanya. So kalau anda betul-betul nak improve diri, saya nasihatkan ambil 1 jam dalam masa anda untuk belajar edit,
untuk bukan edit lah, edit gambar ke, tapi allocate 1 jam untuk belajar secara online. Ada banyak benda kita boleh belajar secara online sebenarnya. Tak perlu masuk kelas, tak perlu masuk apa. Just 1 jam sehari, percayalah kalau anda teruskan benda tu, tak sampai 3 bulan, 4 bulan anda dah boleh cakap pro lah. Power lah. Maksudnya menggunakan sejam sehari untuk belajar satu benda baru yang di luar bidang kita belajar. Okay, sebelum kita masuk tentang TikTok, sebab saya rasa TikTok ni pun ramai yang berkenan nak tahu tentang apa sebenarnya yang hendak dicapai oleh Abai Cerah dalam TikTok. Sebab kita tahu TikTok ni dengan PC macam nak relate. Adakah Abai Cerah pegang laptop atau joget-joget kan? But before that kita ada satu soalan. Saya rasa soalan ni perlu dijawab. Dan maaf lagi topik, kamera apa yang terbaik untuk video, short video? Harap menjawab soalan saya. Untuk shoot video. Saya tak apa kita cakap saya tak pro sangat sebenarnya dari videografi, tapi saya boleh jawab berdasarkan ilmu ataupun knowledge yang saya tahulah. Okay, kalau nak go for video, memang Sony is the best one lah sebenarnya. Sony, and saya recommend untuk Sony at least Sony A6300. Sebab apa? Sebab dia dah boleh edit 4K lah. Kenapa kita nak edit 4K sedangkan kita punya output Full HD? Sebab dengan 4K tu gambar lagi sharp, dan kalau kita nak zoom betulkan framing, istilah dia framing, FRAMING, kita boleh buat. Sebab apa? Sebab input kita 4K. Dan tapi kalau saya akan go 6400 lah at least. Sebab apa? Sebab 6300 dia ada masalah overheat. Dia ada masalah overheat, kita tak boleh guna dalam 30 minit straight, tak boleh guna. So that's why saya akan go 6400 lah. Lagi satu, dia ada flip screen, so ke atas boleh buat vlogging lah. Boleh tengok vlogging lah. So macam ni lah. Harga dia dalam 4,000 lah. Benda lah ni harga dia dalam 4,000. Tapi kalau anda nak murah, maybe anda boleh beli Canon M50 lah. Itu yang saya recommend lah. Tapi jangan terkejut sebenarnya. Kita punya smartphone mampu record dengan sangat cantik. Cuma anda kena pakai Pro Mode. Jangan pakai kamera yang biasa tu. Anda boleh download. Kalau saya sendiri masa iPhone 7, saya pakai iPhone 7 dulu untuk dapatkan kualiti yang cantik lah kita kata kan. Saya beli satu apps nama dia Filmic Pro. So dengan Filmic Pro tu saya boleh download secara Pro Mode. Okay. Memang bila kita dengar pro ni kita bimbang sikit tau. Bila kita dengar pro ni kita bimbang sebab kita kan tak ada knowledge kan. Saya memang tak ada knowledge. Dalam videografi saya tak ada knowledge. Saya ingat saya pergi ke Jepun, masa tu saya beli Nikon D50. D90 masa tu. D90. Saya beli sebab apa tau? Sebab kawan-kawan beli and kita ada banyak duit. Biasiswa sebulan dapat 5,000, 4,500. So macam banyak tau. Aku tak tahu nak beli apa. Aku kaya, aku student kan. Beli je lah kan. And beli pun tak guna pun. Dia just macam untuk show off lah, something like that kan. So bila saya guna iPhone 7 tu, saya beli apps tu nama Filmic Pro. And bila saya beli Filmic Pro tu saya beli Filmic Pro, saya pun start lah belajar tentang shutter speed. Saya start belajar exposure. Semua saya belajar sendiri guna YouTube lah. Saya belajar daripada YouTube. So kalau nak jimat sebenarnya, anda below 1,000 anda boleh beli iPhone 7 second hand refurbished, ataupun kalau nak lagi cantik anda boleh cari LG V40. V40. Of course second hand jugalah V40. Dia boleh record dengan sangat-sangat cantik. Tapi gambar dia tak cantik. Video saja cantik. Itu video saja. Tapi okey lah untuk YouTube, okey lah. Sangat-sangat okey. Anda kena faham macam ni. YouTube kan, so, saya bagi tahu kan, saya tak nak share, bukan tak nak share, saya malas nak tukar saya punya screen. So saya tunjuk contoh dekat Mona Lisa audience. Saya tunjuk macam ni tak ada masalah kan? Boleh silakan. Saya tunjuk audience Mona Lisa Alamak, tak keluar lah dekat sini. Tapi audience Mona Lisa ataupun audience dekat YouTube ni, more than 80% pakai smartphone tengok. So, bila pakai smartphone, dia punya screen tak besar. Bila screen tak besar, kita punya image walaupun Full HD nampak lawa gila. Cuma kalau tengok dekat TV Full HD, bapa bodoh kan. Tapi itulah, sebab kita kena tengok kita punya analitik. Ini masalah dengan kebanyakan orang kita lah. Orang kita, even masa saya sembang dengan Syafiq Berani buat, dia pun bagi tahu yang orang kita tak suka tengok analitik. Tak suka tengok pada statistik, data-data yang masuk kepada dia lah. So kalau kita tengok pada analitik, memang 80% orang tengok dekat YouTube sebenarnya menggunakan mobile. So betul. Tak perlu kita cakap cinematic sangat, sebab kita bukanlah nak buat filem. Even Syamni Shazli buat filem yang cantik macam tu pun dia pakai Sony A6400. Itu kita kena tahu. Yang cerita baru dia tu, cerita Mak Entote dia tu, ada certain scene dia pakai 6400. Cumanya editing dia bagi dekat MTAS kan. So MTAS dia power lah editing kan. Yang buat color, tapi masalah juga color grading masa tu. Tak silap tengok.
Masalah dia sebab berlaku compression. Itu saja. Bukan Compression masalah video. apa punya dari segi footage tak ada. Compression video lah. Tapi tak apalah, dengan A6400 berapa kutipan, berapa juta kot. Seriously. So lepas tu kata kalau kita nak tunggu ada full equipment, nak kena ada semua Yes. setup power, Syamil Zazadi pakai A6400 shoot Yes. dapat berjuta-juta. So saya rasa tak ada masalah kot. I think everyone right now have a proper phone. iPhone 11 mempe, iPhone 10 pun dah okay rasanya. iPhone 10 pun dah more than enough untuk try. Okay. So kita tengok sikit apa soalan sebelum ada, sebelum kita pergi masuk kepada TikTok. Kita tengok mungkin apa yang menarik di sini. Okay, Abang Cerah nampak lah orang yang ada plan, dan plan dia sangat susun. Dia ni level talent dalam organisasi. Sebab dia belajar kat Jepun. Dia dah terpengaruh dengan apa, budaya-budaya Jepun. Budaya Perkara. Jepun. Budaya Jepun kan. Okay, apa lagi kat sini yang kita boleh ambil? Siapa pernah jumpa Abang Cerah memang untung, sebab dia jenis tak kena ikut ilmu. Kalau nak ajak sembang, soal jawab, kalau dia free, insyaAllah dia layankan. Dia memang mesra. Yes, memang mesra pelanggan. First time saya jumpa Abang Cerah, kita orang sembang macam dah 10 tahun jumpa. Seriously, saya macam terkejut gitu, macam selama ni tengok dalam video ni kan. And then hari tu sebelum live saya, Abang Cerah nak ajak saya live dekat YouTube. Dia WhatsApp saya. Saya ambil gambar. Ni Abang Cerah, saya tengah tengok video Abang Cerah ni. Terkejut Abang Cerah ajak live. Macam uish, Abang Cerah ajak live. Tapi ini yang best. Ini yang dalam networking yang saya rasa anak muda kena belajar. Okay, don't afraid to approach this kind of people tau. Ramai orang takut, budak-budak sekarang takut macam, nanti dia marah ke, dia tak layan ke. Cuba dulu. And then kita kena berkawan dengan ramai orang. This we call as networking lah. So thank you so much Cerah kerana sudi berkawan dengan saya. Berkawan dan juga berkenalan. So hopefully banyak lagi kita boleh collaborate lepas ni. Okay, we go to TikTok. Sebab TikTok ni menarik. Sebab saya rasa tahun lepas saya pernah bersembang dengan Abang Cerah dah pasal TikTok. Tapi masa tu Abang Cerah against TikTok. Yes. Sebab dia adalah bukan orang. Dia kata dia install tapi dia uninstall balik TikTok. Sebab dia rasa tak ada benda dia boleh buat. Dan apabila bercerita tentang TikTok, dia tak tahu macam mana nak buat Mona Lisa ni dengan TikTok. Tapi semuanya bertukar. Semuanya turn 180 darjah selepas sesi kita live pada bulan, I think bulan Disember atau bulan November. So mungkin Abang Cerah boleh ceritakan macam mana titik permulaan adanya TikTok Mona Lisa. Silakan. Okay, so TikTok ni memang saya ada skeptical image sikit lah dengan dia. Yalah, TikTok ni tempat joget-joget dan sebagainya kan. Sampailah Carol bagi tahu saya tentang Syafiq lah, trainer untuk Sifu kan. So Syafiq dia guna platform TikTok ni untuk ajar, untuk buat tutorial. Benda-benda simple lah. Dia share dia punya knowledge, which is masa tu saya baru terfikir macam dekat channel YouTube Mona Lisa ada. Kadang-kadang kita nak buat tutorial semua kan. And tutorial tu simple. And that's why kita buat dekat TikTok. So kita fokus dekat TikTok. Yang mana lepas tu kita baru explore lah. Rupanya TikTok ni dia bukan untuk joget-joget. Cuma dia punya algoritma tu yang menyebabkan video joget-joget berada dekat atas. So bila video joget-joget keluar, the first thing yang kita kena buat, kita kena tekan not interested dan juga report user lah. So barulah kita punya feed tu nampak cantik dengan ilmu-ilmu. Kita boleh follow TikTok guru dan sebagainya. So basically apa yang kita buat dekat channel YouTube Mona Lisa, sebenarnya kita fokus kepada tutorial, kita fokus kepada tips and trick yang mana tak perlukan video editing yang power lah sebenarnya. Itu saja kot untuk channel TikTok. Berapa sekarang ni followers? Follower kita dah ada dalam 100,000 lebih lah. 100,000 lebih. Saya pun lupa berapa. Dalam masa berapa lama tu? Dalam masa sebulan saja. Sebulan 100k. Adakah benda tu boleh achieve dengan YouTube? TikTok dia lain sikit lah. TikTok dia lain sikit. Dia punya algoritma, cara dia berfungsi tu lain sikit lah. And so far, kenapa TikTok semalam saya first time buat live. And saya dapat sekitar RM1 Malaysia lah. So macam mana buat duit dengan TikTok ni, dia tak ada monetization macam YouTube. Maksudnya dia tak ada iklan yang keluar kan. Kita tak dapat duit. Tapi kita boleh dapat duit berdasarkan sedekah orang lah, donation, nasi lemak ke apa yang orang bagi kepada kita, dan dia akan convert kepada duit lah. That's why ramai orang suka buat live dekat TikTok, buat live dekat Bigo. Tapi depend lah apa content yang kita nak buat kan. And ada orang tanya saya, kenapa dekat TikTok tak boleh monetize macam dekat YouTube kan? Jawapan dia sebab lagu-lagu dekat TikTok tu banyak copyright sebenarnya. Betul. So bila dia copyright, dia tak boleh digunakan untuk monetize lah sebenarnya. Dia more to personal usage. That's why TikTok pun dia facing problem macam mana nak buat duit untuk dia punya own company lah sebenarnya.
Okay, kalau berkenaan dengan TikTok, mungkin Abang Syah dah bereksperimentasi dengan beberapa jenis konten-konten. So, in your opinion lah, pendapat Abang Syah, konten macam mana yang memang dapat sambutan dalam TikTok in term of cara kita nak present konten tersebut? Okay, saya bercakap berdasarkan pengalaman Saya bukan maksudnya bukan sembang-sembang baca, bukanlah. So channel YouTube Mona Lisa ni kita berkait dengan IT. So kita berkait dengan komputer, kita berkait dengan smartphone. So dalam tu ada internet kan. So konten yang meletup biasanya dia melibatkan internet. Itu yang pertama. Yang kedua, konten tu meletup bila mana dia melibatkan iPhone. Itu yang kedua. Yang ketiga, konten tu dia meletup bila mana dia melibatkan gaming. Gaming tu bukanlah kita main game bukan, tapi macam laptop gaming macam mana, dia punya performance macam mana, yang tu meletup. Tapi kalau kita buat macam tutorial-tutorial lain, dia susah sikit meletup. Itu pendapat saya lah. So, bila kita tengok balik kenapa benda tu berlaku, sebabnya audience dekat TikTok ni ialah banyak remaja. So bila remaja ni memang dia orang suka kepada iPhone, suka kan internet, maksudnya dia lebih dekat kepada mereka lah. Itu yang apa yang saya dapat belajar dari TikTok sekarang lah. Okay, apa strategi yang Abang Syah buat untuk TikTok? Kalau kata orang tanya, Abang Syah, macam mana nak dapatkan 100,000 followers dalam masa sebulan? Apa Abang Syah boleh bagi tips? Komit satu hari, masa tu saya buat satu hari 4 video. Dua saya punya partner lah. So kita komit hari-hari macam tu. Alhamdulillah, itulah. The first 10 video kita memang meletup. The first 10 video kita memang meletup. Alhamdulillah, dapat sampai sekarang rasanya dah lebih more than 400k views lah satu video. So that's why, sebab kita macam mana, kita tak tahu video yang macam mana akan meletup dekat kita punya channel kan. So untuk the first month, kita cakap bulan pertama, kita just commit satu minggu, satu hari satu video, satu hari satu video, dan lepas 30 hari tu baru kita baca analitik. Jangan terus buat satu hari kita terus baca analitik, confirm down punya. So kita just buat. Lepas sebulan baru kita set sama ada kita boleh proceed ataupun tak. Itu yang penting. Okay, so tadi Abang cakap tentang boleh RM1 daripada TikTok. First time buat TikTok live dapat RM1. So soalan di sini ada orang tanya, apa syarat buat duit dengan TikTok ni? Macam YouTube juga ke? Ada 100k subscribe atau macam mana? Apa syarat-syarat dia? Okay, sebenarnya channel YouTube Mona Lisa ni bila achieve 100k follower pun kita tak dapat feature live tu. So kalau kita tekan dekat tambah video ataupun kamera tu, dia tak ada feature live dekat tepi tu. So saya macam terfikir lah macam mana nak buat feature live. Bila kita check dekat internet, dia ada syarat dia. Yang pertama kena ada 1000 follower. Yang kedua, dia mesti umur 18 tahun ke atas lah. Which is, saya rasa yang nombor 2 tu tak jadi isu sebab saya punya page ialah business punya page. So sepatutnya tak jadi isu. Tapi bila kita hantar report dekat TikTok, 3 kali kita hantar, 3 kali dia orang tak layan tau. Sampailah saya macam explore sendiri, dan ada wallet. So dekat wallet tu, kita verify kita punya kad pengenalan, barulah dapat buat live. So basically kita kena buat verification kita punya umur 18 tahun ke atas, dan juga kita kena ada 1000 follower lah, baru kita dapat buat live lah. Dia kalau dikira macam mana tu yang dapatkan RM1 tu, apa dia punya algoritma ataupun dia macam mana dia punya pengiraan, formula dia? Tak ada, dia berdasarkan donation orang tu lah. Kalau Facebook star kan. So TikTok pun dia ada macam tu juga. Dia macam Bigo lah. Tak tahu, saya tak pasti dengan Bigo. Mungkin macam Bigo lah. So dia orang bagi, orang donate, kita dapat lah. Tapi kalau untuk apa keluarkan tu berapa minimum? Kalau TikTok, kalau macam Facebook minimum, dia ada dia punya minimum dia. Sekejap sebab saya tak tahu benda ni. Sekejap. Minimum untuk keluarkan ialah, tak ada tulis lah sini. Mungkin ada kat sini yang ada TikTok ke, boleh komen dekat chat. So mungkin ada pengalaman. Mungkin boleh share dengan kita semua. Sebab TikTok ni satu benda yang nak kata baru, tak baru. Cuma lately baru nampak golongan-golongan we call as TikTok educators, ataupun apa nama terms dia? Apa cakap? TikTok guru. Dan hari tu pun saya tiba-tiba tahu pasal TikTok guru tu sebab Syafiq tu lah. Kan, sebab memang kawan dengan Syafiq tu dekat Facebook. Dan bila Syafiq tunjuk dia punya TikTok, masa tu saya sedah million kot. Seingat saya lah dah million TikTok dia. Dan dengan apa konten yang dia share, siap viral dekat Hot FM, viral dekat Era FM. So saya rasa dia buat pun tak sampai dalam 3-4 bulan. Saya rasa dalam 3 bulan macam tu je terus boom.
Tapi cuma ada satu perkara saya berbincang ataupun saya berborak semalam, bukan semalam, hari 2 hari lepas kot dengan Muaz. Dengan Muaz Yazid. Saya sembang dengan dia. Dia kata TikTok ni memang algoritma dia membuatkan orang untuk letakkan banyak videos. That's why dia cepatkan in term of followers. Betul tak Abang? Dia cepat, maksudnya dia memudahkan anda untuk dapat followers compare to YouTube. Itu mungkin betul lah. Itu mungkin betul lah. Tapi saya tak study benda tu. Tak pasti. Cuma memang kalau kita compare untuk follow satu video, satu channel dekat TikTok, lagi senang compare dengan kita follow satu channel dekat YouTube lah sebenarnya. Sebab dia punya interface semua tu memang kita kan bila kita guna handset kan kita swipe dekat tepi macam tu kan. Swipe dekat tepi macam tu, dan dia punya follow button pun dekat sini tau. So sangat senang lah untuk kita tekan-tekan semua tu kan. Tapi sebenarnya dia still misteri macam mana TikTok susun dia punya video. So far apa yang saya dapat study berdasarkan kita punya hashtag lah. FYP tak boleh tinggal, for your page tu tak boleh tinggal, then kita letak lagi lah lain-lain punya hashtag. Tapi memang hashtag memainkan peranan yang besar lah untuk TikTok. Okay, so bila Mona Lisa menggunakan TikTok untuk marketing, so kita Mona Lisa ada YouTube, Mona Lisa ada TikTok, apa lagi channel? Instagram ada Mona Lisa? Instagram memang ada. Sekarang ada, okay. Mungkin pendapat baca lah, TikTok ni lebih ke arah apa? Branding ke? Adakah boleh buat sale ke dalam TikTok ke? Macam mana Abang rasa? Lebih kepada branding lah. Kalau TikTok saya lebih rasa dia ke arah branding untuk bina trust orang kepada saya lah. And memang lepas kita buat YouTube, buat YouTube, walaupun kita punya harga jualan dekat kedai SRP and dia boleh dapat lagi murah dekat internet, kadang-kadang customer dia cakap dia lagi percaya dekat kita, so dia beli dengan kita lah. So branding tu sangat penting. Lagi-lagi untuk TikTok memang kita buat dia sebagai satu medan untuk kita berkongsi tentang tutorial, trik, and orang kita pun brandingkan diri kita sebagai TikTok guru. Lagilah kuat trust orang tu kepada kita punya kedai lah. So buat masa ni macam tu dulu. Kita pernah cuba untuk tahu conversion dari TikTok ke kita punya sales. Saya pernah letak website Mona Lisa dengan kod diskaun semua, tapi lepas kita letak tu macam reach kita berkurang. So kita tarik keluar dululah. Nanti kita fikir lagi macam mana kita nak buat video TikTok. Tapi untuk siapa-siapa yang nak start sebenarnya untuk belajar buat video, memang saya suggest anda buat TikTok sebab dia sangat-sangat simple. Anda just record pakai smartphone, lighting tak cantik pun it's okay. Lepas tu anda upload. And dia tak semestinya video joget-joget orang tengok, tak. Buat je video apa-apa, anda rasa bermanfaat, pastikan anda hashtag, lepas tu anda share. Itu saja. Sekarang ni kalau Abang Cerah dekat TikTok, Abang Cerah selalu follow siapa sekarang ni? Kalau boleh share. Saya banyak follow yang videografi sebenarnya, videografi dengan tutorial, tapi saya tak tahu dia punya nama apa. Tak tahulah. Nanti boleh buat satu video dekat YouTube lah kot, share siapa yang Abang Cerah follow. Okay, kita kembali kepada YouTube. Okay, bila buat YouTube ni mesti Abang Cerah ada you punya mentor ataupun you punya satu macam standard lah. Siapa yang Abang Cerah follow dekat YouTube nak jadikan you punya standard tu? Mentor memang tak ada lah. Mentor jujurnya memang tak ada. Saya memang buat purely dari kosong and tak ada siapa-siapa yang saya refer sebenarnya. Cuma saya letak standard tu memang saya letak pada macam Linus Tech dengan Div2D lah sebenarnya. So saya cuba hasilkan video-video yang seolah-olah mereka dengan gaya tersendiri lah. Itu saya punya cara lah sebenarnya. Okay, so maksudnya tidak ada, kalau local punya tak ada? Local punya siapa yang macam selalu tengok ke? Kalau awal-awal dulu memang tak ada lah. Awal-awal dulu tak ada, kecuali Fazli Halim lah. Tapi macam sekarang banyak. Sekarang tech reviewer banyak macam Muaz Malik, Fast Channel, Izami kan, Izami Gadget, Misai Gadget. So sekarang pun banyak saya layan pun. Tapi tak adalah macam kita cakap yalah macam ni mentor aku, tak adalah. Just macam layan, support kawan-kawan macam tu kan. Kawan-kawan lah, group lah. Okay, mungkin Abang Cerah boleh komen sikit lah dari segi sekarang ni industri YouTubers ni kan, makin ramai jadi YouTuber sebagainya. Adakah at one point bila dah ramai sangat reviews gadget dan sebagainya, adakah at one point Abang Cerah rasa macam wish, ni masalah ni, ada kena buat sesuatu untuk perbaiki balik? Macam mana? Ada tak sekarang ni persaingan, ada tak in term of Mona Lisa sendiri? Maksudnya macam mana? Sorry? Persaingan dari segi YouTube kan, bila kita buat channel kita, so kita ada persaingan dan sebagainya. So siapa Abang Cerah rasa persaingan untuk Mona Lisa, dan Abang Cerah rasa macam
In term of kalau kita baru nak buat YouTube channel, nak bincang pasal tech, adakah masih boleh buat lagi ataupun dah tepu dah market? Dah ramai sangat orang buat di Malaysia ni. Okay, dia dekat YouTube ni, betul, kita tak nafikan yang orang tengok konten tu. Tu memang tak boleh nafikan. Tapi sebenarnya dekat YouTube ni, dia more to orang tengok orang sebenarnya. Dia tengok orang. So, saya suka share case Linus Tech. Sebelum tu, Linus Tech dia dalam satu company nama NCIX. Sebuah company komputer online dekat Canada. So, dia kerja dengan company tu sebagai marketing manager lah. Dia marketing manager, dia propose dekat boss dia 2006 tak silap saya untuk buat YouTube channel NCIX. Dia naik dapat 1 juta follower dekat NCIX 2010. Dia keluar daripada NCIX buat channel sendiri, Linus Tech Tips. Dalam masa tak sampai sebulan, dia punya channel dah achieve 500k views lah. Subscriber. Subscribers. Then sekarang channel NCIS dah mati lah. Tinggal LTT sajalah. So itu yang point dia macam ni lah. Point dia, kita macam mana keluar banyak-banyak channel sekalipun, kalau orang dah suka dengan kita, pergi mana-mana pun orang akan suka dengan kita lah. So itu tak jadi isu. Dari segi persaingan, of course ada persaingan, tapi kalau kita tengok kembali kepada human nature, sekarang manusia dia ketagih dengan smartphone. And manusia sebenarnya dia ketagih dengan konten. Dia nak tengok video baru. Video kalau boleh, video Syamil Shazli kalau ada 10 video dia nak tengok sehari. Sebab manusia ni ketagih. So dia tak ada istilah macam kau curi audience aku curi audience kau. Sebenarnya tak ada. Sebab kita memang tak boleh nak paksa orang tu follow kita sampai bila-bila kan. Even sebenarnya kalau kita support each other, maksudnya kita collaborate, macam saya collaborate dengan Geek Venture, saya collaborate dengan lain-lain YouTuber pun, dia akan bagi impact yang positif lah kepada kita. And bagi saya tak ada istilah persaingan kot. Dalam macam mana persaingan untuk deliver the best one is a good thing, but persaingan sampai level nak bermusuh-musuh, bagi saya itu tak betul sangat lah sebenarnya. Dia lebih pada cross marketing lah. Kita leverage dia. Kita leverage dia. Okay, apa cakap? Ada soalan, memang mungkin saya rasa macam out of topic sikit, tapi sebab saya pun nak tahu juga ni. Soalan ni menarik dan saya rasa saya nak tahu juga. Macam mana Abel terfikir untuk buka kedai makan berkonsepkan ala Jepun di Kelantan? Out of topic, tapi saya rasa benda ni kita boleh dapat jawapan. Macam cakap semua nak beritahu kan malam ni. So, sila jawab soalan ni. Silakan. Okay. Saya dengan saya punya partner sekarang lah, kita orang jumpa satu hari tu. Dia junior saya sebenarnya. Junior tapi saya tak pernah jumpa, saya tak pernah kenal dia lah. Pernah jumpa kot tapi saya tak kenal dia. Tapi dia kenal saya lah. So jumpa dia, lepas tu kita berkawan-kawan. Kita ada lah buat beberapa aktiviti bersama. Dan saya rasa macam, kita boleh buat bisnes sama-sama ni. So kita pun fikir, apa bisnes yang dia boleh autopilot sendiri. Senang cerita 80% menggunakan SOP, 20% saja human lah, manusia. Lepas tu kita fikir banyak idea sebenarnya. Kita fikir nak buat kedai ramen, kita fikir nak buat itu ini, tapi kita still bergantung kepada chef. Bergantung pada chef, and kita rasa ini tak boleh, bisnes ni tak boleh. Sampai satu masa ada seorang senior lagi, dia nak buka kelas Jepun dekat Kota Baru. Dia minta kita orang cari tempat sewa kedai lah. So dia nak sewa second floor, which is orang kedai tu nak ambil RM1,000 dari dia. Tapi kalau dia sewa ground floor dengan first floor, dia akan dapat RM1,500 je. So saya cakap dekat saya punya senior tu, macam ni abang, sewa 2 terus, bawah saya ambil, saya bayar lah kat abang. Tapi masa tu saya tak ada idea nak buat apa Lepas tu kita orang terfikir nak buat kopi nak buat kopi, lepas tu nak buat coffee and sushi. Lepas tu macam tak masuk Lepas tu fikir balik, cuba buat yakiniku lah, sebab kita just potong daging, orang bakar sendiri lah. So itulah timbul idea kita buat samurai yakiniku. Dan alhamdulillah dah setahun lebih berjalan, and kita expand ke Setiap Alam. Sepatutnya bulan 3 ni dah run dekat Bangi, tapi disebabkan PKP ni dah berlaku delay dan sebagainya lah. Basically kita orang bukanlah fikir nak buka kedai Jepun dekat Kelantan, tak ada. Kita orang fikir macam ada bisnes bersama yang kita boleh buat tak? Itulah sebenarnya point dia. Persamaan saya dengan partner saya ni, kita nak buka peluang pekerjaan. Itu sajalah. Kenapa samurai yakiniku? Mana datangnya perkataan samurai yakiniku tu? Tiba-tiba datang. Masa kita orang bincang, yakiniku tu memang ada. Actually nama asal kita orang nak letak Kyujupung yakiniku. Kyujupung tu bermaksud 9, Kyuju tu 90, pun tu minit lah, 90 minit yakiniku. So yakiniku ialah daging bakar lah, 90 minit daging bakar. Kenapa 90 minit? Sebab plan asal kita orang ialah nak buat buffet. Buffet selama 90 minit lah.
Tapi lepas kita orang bincang-bincang dengan semua orang, orang kata susah ni. That's why kita pun tukar kepada ala carte punya, dan kita tukar kepada Samurai Yakiniku lah. Okay, itu cerita je permulaan. Hari tu saya pergi makan nasi goreng Wagyu. Memang best. Korang kena try. Sekarang ni macam mana? Business? COD ke? Macam mana ke? Kita ada buat COD, tapi esok kalau actually lepas live dengan Kero ni, saya nak settlekan menu baru Samurai, which is kita akan push kepada bento lah. Sekarang pun dah push, tapi sekarang kita buat special menu untuk push kepada bento lah. Bento set lah. Set bento tu. Bento set lah. Okay, so kita kembali kepada YouTube. Berkaitan dengan channel YouTube, kalau channel berkaitan kanak-kanak, monetization sama juga akan bercerah. Sebab target kanak-kanak memang suka pada video kanak-kanak, dan video ini akan selalu ulang-ulang. Secara logiknya video ni akan banyak views. Contoh macam Ryan Stores Reviews yang paling banyak income pada tahun 2020 walaupun lockdown. So apa komen nak bercerah? Okay, bila kita cakap tentang video kanak-kanak ni, memang video kanak-kanak ni antara video yang paling lumayan lah sebenarnya, sebab budak-budak dia akan ulang tengok dia akan ulang-ulang tengok, and kadang-kadang budak-budak ni dia tersalah tekan iklan yang keluar tu, dia tersalah tekan, and income akan naik lah. Tapi tahun lepas sebenarnya YouTube, 2 tahun lepas YouTube disaman oleh trade something lah, oleh US under COPPA, Children saya tinggal lah, tapi Privacy Act lah, macam data, pelindungan data kanak-kanak macam tu. Sebanyak 100 juta USD macam tu lah, banyak lah. So atas dasar tu YouTube dah bahagikan YouTube ni video kepada dua, sama ada made for kids ataupun bukan. So kalau bukan made for kids, dia tak ada apa-apa perubahan. Tapi kalau video tu made for kids, yang pertama dia punya iklan tak spesifik. So iklan dia random, maybe iklan yang dibayar secara rendah macam tu lah. Sebut tentang bayaran iklan ni, sebenarnya ada 5 faktor yang mempengaruhi bayaran satu-satu video tu. Yang pertama ialah dari segi panjang video tu lah. Makin panjang video yang kita update, makin banyak kad iklan tu boleh diletak lah sebenarnya. Yang kedua, dia bergantung kepada kita punya location ditonton, bukan location video di-upload. So yang bayar YouTube sebenarnya company-company yang nak buat iklan lah. So kalau di Malaysia, contoh MACD, so MACD Malaysia yang bayar dengan nilaian Malaysia. Tapi kalau di Jepun, MACD Jepun yang bayar dengan nilaian Jepun. Kalau video kita ditonton dekat Jepun, maka kita dibayar dengan rate Jepun lah. So that's why tu yang kedua. Yang ketiga, kategori lah. So kalau kategori kita ni, kategori yang kita cakap memang fokus kepada conversion, macam contoh Mekanika, company YouTube creator kan. So dia yang tengok video dia orang yang memang minat and ada duit nak beli. So biasanya company yang nak iklan dekat situ biasanya bayar mahal dan income dia pun akan tinggi lah. Tapi kalau anda perasan, kalau anda selalu layan video-video yang tak berfaedah, iklan yang keluar adalah iklan MACD. Yang mana iklan MACD dia more to exposure and payment dia rendah. So that's why kita pilih kategori mana yang kita nak main. Yang keempat ialah berdasarkan saya lupa berdasarkan apa berdasarkan apa saya pun lupa. Tapi yang kelima ialah S-Block lah. Kalau ada orang pakai S-Block, kita tak akan dapat duit lah. So tu tentang bayaran lah, saya lupa. Lepas tu tentang Child Privacy Act ni, COPPA ni, satu, anda punya iklan tak akan spesifik. So maksudnya mungkin iklan anda ni yang dibayar mahal, mungkin iklan anda ni tak dibayar langsung, something like that lah. Lepas tu kita tak boleh hantar notification dekat kita punya subscriber. Maksudnya bila kita upload video baru, subscriber kita tak tahu pun kita upload video baru. Dia orang tak dapat notification. Yang ketiga tak boleh komen. Yang ni kena apply lah. So kalau anda perasan masa mula-mula YouTube kenakan COPPA ni, channel Upin Ipin tak boleh nak komen langsung. Tapi sekarang dah boleh lah, lepas mereka buat kita cakap, mereka apply balik kan. Lepas tu ada dua lagi saya tak ingat. So masa dia announce COPPA ni, sebenarnya saya fikir macam tahun ni, which is 2020, saya fikir macam Ryan bukan top 1 YouTuber lah. Sebab apa? Sebab bila COPPA ni income dia akan jatuh. Betul. Interestingly, Ryan still top YouTuber dekat Malaysia. Income dia paling tinggi dekat dunia. Dekat dunia. Kedua PewDiePie nombor 2 saya tak asli, saya tak follow sangat. Tapi macam tu lah, kalau anda nak buat tentang kanak-kanak pun okey sebenarnya. Even Malaysia, we are still looking for Blippi Malaysia. Blippi tu apa? Blippi tu karakter dia macam mana nak cakap, dia untuk kanak-kanak lah, tapi dia orang besar, dia buat macam ajar ABC, macam tu lah, lebih kurang macam Dora the Explorer tapi versi manusia yang lebih educated lah. Blippi macam Blue's Clues lah dulu. Ya kot, yang anjing Blue's Clues anjing biru tu.
Yang tu lah, yang tu lah. Blues. So Malaysia belum ada lagi benda tu. Dulu kita ada Along kan. ALNG Along. Tapi sekarang tak ada lah. Tapi kalau hidupkan balik tu bagus juga tu. Kalau ada YouTuber yang boleh buat, actually saya rasa meletup lah benda tu. Okay, kalau sebut pasal YouTuber tadi, konten yang Abang rasa yang untuk tahun 2021 ni, orang suka consume konten macam mana untuk 2021 ni? Yang apa Okay, mungkin kalau Abang Kicas tengok tadi kepada ke? trend tahun lepas, sebenarnya video yang sedang naik dia punya populariti sebenarnya tutorial. Sorry, tadi saya cakap 5 kan. Yang keempat ialah views per minit. Kalau tadi yang pertama ialah video, makin panjang video makin banyak iklan yang dapat diletakkan. Tapi yang satu lagi yang menyebabkan bayaran kita mahal ialah views per minit. Makin lama orang tonton, makin banyaklah payment yang kita dapat. That's why kadang-kadang bila kita pergi dekat mana-mana channel ataupun video, kita tengok dia views dia tinggi, doesn't mean that dia dibayar dengan sangat mahal. Macam contoh tutorial tak buat apa-apa kan. So video tu dapat views yang sangat tinggi, tapi doesn't mean dia dapat payment yang tinggi. Tak, mungkin orang tengok 5 saat lepas tu orang caw. So dia tak dapat apa-apa. So sebut balik pada cerita tentang tutorial tadi, dekat Malaysia memang orang tak berapa tengok lah video tutorial ni. Tapi siapa-siapa yang buat video tutorial, kalau orang tengok dari awal sampai habis, payment dia sangat tinggi. So ini antara trend yang pertama lah. Trend pertama dekat dunia sekarang yang tengah naik, how to kita panggil, how to video lah. Yang kedua, anda boleh follow Indonesia macam top 5 market, 5 pasar pelik dekat dunia. So top 5 ataupun kita panggil top X list antara niche yang belum famous lagi dekat Malaysia. So boleh buatlah top 5 YouTuber yang popular dekat Malaysia, top 5 artis yang underdog dekat Malaysia. Maksudnya top 5 lah. Lepas tu anda ulas lah sikit macam top 5 YouTuber, nombor 5 habis cerah sebab dia kacak. So anda ulas lah sendiri top 5 pun boleh buat juga. Sebab kalau anda nak buat benda-benda lain macam drama, Syami Shazli buat, Alif Rifan buat, benda tu perlukan kepakaran lah sebenarnya. Talent, kamera. Dia penat lah kalau nak buat. So boleh buat ulas isu semasa. Saya ada satu idea yang saya nak buat tapi memang tak sempat buat lah. Saya nak buat satu YouTube channel yang mana bedah buku. Channel bedah buku dekat Malaysia belum ada yang popular. So saya fikir macam nak buat benda tu. Tapi problem dia, saya tak suka baca buku. Saya suka bagi perkongsian saja. So saya cari partner yang boleh baca buku and explain kepada saya explain kepada audience. Saya carilah benda tu tapi belum ada lagi lah. Kalau top 5 tu, saya sekarang ni selalu follow Mekanika tadi lah. Macam Abang beritahu, Mekanika antara yang menggunakan trick tu kan, top 5 kereta terlaju. Dan bila tengok Mekanika, saya juga selalu tengok, tak pasti dia ada YouTube tak, tapi kalau dekat Facebook dia adalah Supercar Blonde. Antara yang tengok, saya rasa dia ada YouTube juga saya rasa, tapi saya banyak consume video dia dekat Facebook. Ni sebab layan perempuan ke layan kereta ni? Kereta, sebab kereta ni rare. Kereta ni rare. Sebab saya memang peminat Mekanika. Abang Beras dengan Abang Japar. Cara dia buat konten tu memang menarik sebab jarang tengok YouTubers guna konsep green screen macam tu. Jarang kita ada konsep green screen, dan jarang yang menggunakan konsep top 5, top 10. Kalau di US dia ada Screen Ranch ataupun Riches. Saya suka layan satu YouTube channel, Riches. Dia akan cerita 10 YouTuber terkaya di dunia, actor dan sebagainya. Okay, tapi betul lah macam kata, saya sebagai seorang consumer, sebagai seorang orang yang tengok, memang looking forward for that content. Mungkin di Malaysia belum ada lagi lah. Okay, so banyak perkara tu. Ada satu komen daripada Slay Hustle, dia kata restoration tutorial macam Hacksmith pun YouTuber sangat okay juga. Any komen? Macam ada komen? Okay. Okay, saya pun ada tengok juga macam ni. Tapi nak buat tu bukan senang lah. Macam kita tengok video seminit resipi lah. Seminit resipi dia buat masakan ataupun Khairul Aming punya video kan. Kita nampak macam simple je. Dia buat macam tu, campak-campak semua kan. Tapi proses untuk buat satu-satu benda tu sebenarnya makan masa yang agak lama. Kalau dekat Facebook anda boleh follow Alex Fresh Guy Cooking. So dia tunjuk berapa lama nak buat satu-satu video tu. Untuk hasilkan roti sekalipun dia perlukan 5-6 jam. And let's say tengah dia record video, dia terlepas satu klip, mereka kena ulang balik, ambil masa lagi. The same thing lah dengan Hacksmith semua ni. Dia punya proses tu memang anda sebelum record tu anda kena buat satu persatu dia punya, apa kita cakap dia punya storyboard tau. Kena buat storyboard, nak record dari mana, nak record yang mana. So kena buat satu persatu, kena tick satu persatu. Dia agak leceh
And saya rasa penerimaan dia dekat Malaysia pun masih lagi kurang. Kurang. Tapi yes, kalau anda buat, anda adalah pioneer, and possibility untuk anda naik ke atas tu sangat-sangat tinggi lah sebenarnya. Cuma kena dapatkan the right marketing lah. Jangan fikir, ramai orang fikir kan, bila buat YouTube ni dia macam, okay, aku rangka video yang cantik-cantik, record cantik-cantik, edit cantik-cantik, lepas tu dia publish. Bila publish dia macam berdoa je, ya Allah tambahkanlah views aku kan. Dia expect yang video dia tu akan naik ke atas tau. Salah. Yang mana lepas kita publish video, dia ada lagi beberapa kerja yang kita kena buat. Yang pertama, ni saya punya trik lah. Sebab tadi saya ada nampak macam mana nak dapatkan 1000 subscriber dalam masa yang singkat macam tu kan. So, subscriber tu dia depend kepada kita punya video lah. Makin banyak video, makin senang lah orang nak subscribe kan. Tapi lepas kita publish mana-mana video, apa yang kita kena buat ialah kita tak boleh nafikan yang sosial media yang paling besar dekat Malaysia ialah YouTube, Facebook. So, dekat Facebook, katakan kita buat video tentang memancing. Apa yang kita kena buat? Kita kena join semua grup memancing yang ada dekat Facebook. So, bila kita publish video, kita kongsikan dekat situ. Tapi kita jangan try hard tau. Try hard macam mana? Kita terus kongsikan yang macam, saya buat video baru, tolong subscribe. Jangan buat macam tu. Kita tukar sikit ayat kita macam, betul ke kalau tangkap ikan kena buat macam ni? Boleh nasihat ke tak? So kita tanya dalam bentuk nasihat macam tu, sebab orang tak suka kita minta sesuatu dengan cara kita pandang ke bawah. Orang suka kita minta sesuatu dengan cara kita tengok ke atas. So itu cara untuk kita kena buat lah. Lepas kita dah share semua video, katakan views kita tak naik juga, the next thing is kita kena reply komen satu persatu. Sebab apa reply komen? Kita kena tahu yang algoritma YouTube ataupun Google sendiri makin aktif satu-satu page, makin dia kata apa, makin disahkan page tu original, verify lah. Ini actually adalah rule dalam SEO lah, search engine optimizer kan. So kita kena reply komen, bagi kita aktif, so YouTube akan recommend video kita naik ke atas lah. So itu pendapat saya lah. Okay, so walaupun malam ni kita cerita pasal TikTok, kita cerita pasal YouTube, saya rasa kita tak boleh lari dengan macam Abang cakap tadi, kata pasal Facebook. Sebab orang pun still consume content dekat Facebook. Dan saya nampak Mona Lisa pun dia mungkin keluar dekat YouTube dulu, lama-lama baru dia keluar dekat Facebook. Jadi mungkin so mungkin Abang cakap boleh kongsikan sikit macam mana konsep dekat Facebook, macam permainan game dekat Facebook, adakah dia berbeza dengan game dekat YouTube, dan macam mana cara nak monetize kalau di Facebook? Okay, untuk di Facebook yang latest punya saya tak check macam mana nak monetize, tapi yang sebelum ni lah, sebelum ni dia mesti upload satu video yang panjang dia ialah 3 minit, minimum 3 minit, and dari 3 minit tu minimum ditonton ialah 1 minit. That's why kalau anda perasan, kalau anda layan video dekat Facebook yang boleh monetize, anda layan dia tengah short, tengah-tengah baru keluar iklan. Dia tak keluar iklan awal-awal. So tu Facebook punya style lah. Sekarang berubah sikit lah. So yang 1 minit tu dia kena kumpul sebanyak 40,000 minit, tak silap saya lah. Tapi itu kena check balik lah, saya tak ingat. So barulah kita dapat monetize dekat Facebook. And Facebook ni dia senang dapat views compare dengan YouTube, sebab dia senang viral. Dia adalah media sosial. Problem dia viral sekali, lepas tu dia diam, dia mati. Dia tak macam YouTube. YouTube ni dia boleh viral ikut trend. So macam contohlah 2017 saya upload video Bitcoin, so dia viral sekejap. 2019 Bitcoin naik balik, dia viral sekali lagi, the same video. Lepas tu sekarang Bitcoin naik lagi, dia viral lagi. So 3 kali dia boleh viral lah. Tapi Facebook dia tak boleh buat benda tu. Lepas tu dari segi payment lah, so payment YouTube sangat-sangat tinggi. Saya boleh bagi tahu macam tu lah. Payment YouTube sangat tinggi. Tapi dekat Facebook, walaupun kita dapat 1 juta views untuk satu video tu, kita baru dapat dalam RM30. Sangat sikit lah. So far berapa kalau Mona Lisa dapat dekat Facebook? Sampai sekarang belum cukup 2,000 pun. Dah 2-3 tahun dia tak cukup 2,000. Dah 2 tahun lah boleh monetize. 2 tahun belum sampai RM2,000 Malaysia. Walaupun konsisten share video. Walaupun konsisten. Walaupun ada video yang kita cakap dekat YouTube dia suam kuku dekat YouTube maybe dapat 20,000 views tapi dekat Facebook dia dapat sampai 700,000 views. Still tak, kita cakap tak lumayan lah dia punya tak ni. lumayan lah. So okay, kenapa saya buat satu hari YouTube dulu baru Facebook? Sebab saya punya audience banyak dekat YouTube, and saya punya income utama adalah dekat YouTube. That's why saya akan publish dekat YouTube dulu. Lepas satu hari baru saya update dekat saya punya Facebook lah.
So Facebook tu kalau anda perasan video saya atas dengan bawah tu ada banner yang mana dia lebih kepada iklan Mona Lisa tu sendiri, tapi YouTube dia purely untuk branding sahaja. Untuk branding saja. Okey, ada satu soalan bawah ni saya rasa sesuai untuk dijawab oleh Bacerah. Tajuk-tajuk dalam YouTube tu kena guna TubeBuddy ke atau ada cara lain selain TubeBuddy, maybe yang free ke? Macam mana nak buat tajuk yang sesuai untuk catchy? Ada trick tak? Untuk makluman semua, TubeBuddy ni sebenarnya macam penasihat lah. Penasihat untuk kita YouTuber, untuk letak tajuk, untuk tahu analitik dan sebagainya lah. Which is benda tu memang membantu. Benda tu memang membantulah sebenarnya TubeBuddy ni. Tapi saya just nak share saya punya pengalaman. So saya pernah buat eksperimen lah. Kita cakap eksperimen. Saya buat satu video dengan dua tajuk yang berbeza. Satu tajuk dia macam review Samsung Galaxy Note 10 Plus. Satu video lagi, video yang sama tapi tajuk dia kamera dia melampau review Note 10 Plus lah, Galaxy Note 10 Plus. Views untuk yang kedua yang ada impression dengan tajuk lagi dapat sambutan compare dengan yang straightly review Samsung Note 10 Plus. So kita tak pakai TubeBuddy pun tak pakai pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dekat Malaysia ni kita kena tahu orang cari dalam bahasa Melayu, orang tak cari dalam bahasa Inggeris. So untuk TubeBuddy tu dia lebih optimize kalau kita guna dalam bahasa Inggeris lah. So dari segi tajuk tu sebenarnya yang pertama kita kena letak tajuk yang orang selalu cari. Jangan letak tajuk orang tajuk yang betul tapi orang tak cari. Macam contohlah, saya borak dengan orang Lazada, orang dalaman Lazada lah. Dia bagi tahu untuk 1 bulan yang search tentang, contoh laptop yang saya pakai ni ialah Asus TUF A15 lah. Orang search Asus TUF A15 tak sampai 10% pun compare dengan orang search laptop gaming. So kita kena fikir kalau kita audience ataupun kita customer, perkataan apa yang kita nak cari. So perkataan tu ya yang kita kena letak dekat kita YouTube, kita punya video, dan dekat hujung tu boleh tambah lah apa produk dia, something like that lah. Itu pengalaman saya lah bila saya buat YouTube channel ni. And kena ingat, the best thing about YouTube is bila kita publish, kita boleh edit dia anytime. Contoh apa yang saya cuba sampaikan, katakan video saya ni bila orang search tutorial buat PC gaming, katakan so selama 2 tahun dia berada di top 1. Bila orang search dia berada di top 1. Tiba-tiba bila saya search hari ni, saya punya video jatuh ke nombor 3. Video yang orang lain buat tiba-tiba naik nombor 1 kan. Kemungkinan besar tajuk dia lagi tepat compare tajuk kita. Apa yang kita kena buat ketika tu ialah kita tukar tajuk kita kepada tajuk baru yang semasa cari. Orang semasa cari, kemungkinan untuk naik tu ada balik. So boleh reuse balik lah. Thumbnail boleh tukar balik tak? Thumbnail pun boleh tukar balik. Maknanya video lama tu boleh angkat semula, tak ada masalah? Boleh, tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Baru tahu. Okey, apa cakap satu lagi? Copyright music dalam YouTube macam mana? Saya pakai music free copyright je. Saya Google, saya cari dekat no copyright music, saya pakai yang tu je. Sebab kita pun tak nak guna, saya jenis yang kedekut tau. Saya jenis yang kedekut, tak spend sangat, so kita nak cari benda yang free je. Yalah, mana yang boleh cost efektif kita buat cost efektif lah. Cost efektif lah. Tapi kalau nak beli maybe boleh subscribe Sound Jungle, Epidemic Sound, maybe boleh lah nak subscribe tu. Itu yang premium lah. Okay, so dah sejam 32 minit 28 saat kita live Abang Cerah. So memang banyak. Terima kasih kepada Abang Cerah. Banyak soalan-soalan yang dijawab, banyak pertanyaan malah jawab. Malam ni dah macam kelas YouTube dan kelas TikTok yang percuma. So untunglah korang dapat tanya soalan yang banyak. Okay, so saya rasa untuk penutup bagi sesi kita pada malam ni, saya nak tanya kepada Abang Cerah, nak Abang Cerah kongsikan kita semua 3 tips. Okay, 3 tips macam mana nak jadi seorang content creator. Tak kisahlah di YouTube ke, di TikTok ke, macam mana nak bermula jadi seorang content creator dan macam mana nak konsisten. 3 tips sebagai penutup sesi malam ni. Okay, ini soalan ni sebenarnya agak sukar juga sebenarnya. Yang pertama kan, kita kena disiplin. Yang pertama kita kena atur strategi, kita punya plan tu, roadmap kita, dan kita kena disiplin lah. So katakan kita set 3 bulan 30 video, berjaya ataupun tak, stick je, buat je 30 video. Lepas tu kalau nak quit, lepas 3 bulan. Kalau rasa penat pun lepas 3 bulan. Katakan tengah-tengah tu kita dah penat macam mana pun, buat juga sampai cukup 30 video baru berhenti. Itu yang pertama lah. Yang kedua, content creator ni dia kena aware dengan isu semasa lah.
So that's why kalau contoh anda buat barang pancing, anda kena follow semua grup pancing, dan anda kena tahu apa yang berlaku dalam grup tu. Sebab apa? Sebab kita nak piggyback, kita nak kalau orang Kelantan Terengganu maybe sebut dukung lah, dukung trend tu. Kita nak dukung macam dukung anak kan, Tunggang lah. Tunggang, kita nak tunggang trend tu. So that's why kita kena aware dengan apa yang berlaku, dan kita kena kepohkan benda yang kecil. Walaupun benda tu kecil gila, kita buat video macam benda tu besar gila lah. Contoh yang macam pernah buat. Contoh yang pernah macam buat. Macam contoh lah, contoh yang paling simple lah. Contoh yang paling simple, macam sekarang kalau dalam grup PC gaming community saya belum buat lagi lah, tapi benda idea dia macam ni. Hari ni famous, jangan sleep laptop. Kalau sleep betul. laptop dia akan rosak kan, laptop tu screen akan rosak bagai kan. Benda tu simple je sebenarnya. Benda tu macam dia, apa yang dia cakap tu tak salah pun sebenarnya. Cuma dia pun tak betul juga. So kalau buat video, kita kena cakap dia ni salah gila lah, macam something like that lah. Kita kena kepohkan benda yang simple-simple lah. Hype lah. Kena hypekan benda macam tu lah. So content creator dia kena fikir macam tu. Macam apa, marketing guy untuk Shopee lah. Apa-apa yang berlaku dia pun terus up dia punya marketing poster semua kan. So itu yang kedua lah untuk content creator. Yang ketiga, make sure anda dalam community yang betul. Sebab bila jadi content creator ni sebenarnya sangat penat. Jadi kalau anda tak ada kawan-kawan yang supportive, yang saling share dengan anda lone ranger, sebenarnya memang tak mampu sebenarnya. Jujur cakap lah. Maybe untuk first year, second year maybe okay, tapi masuk third year penat lah. Bila tak ada gang memang penat lah. That's why saya bawa masuk orang-orang baru. Lepas tu kita cuba follow dia punya style dan sebagainya lah. Itulah bagi saya 3 tips. Tapi tips yang paling penting sebenarnya buat je dulu. Tapi itulah macam saya bagi tahu, set okay, dalam masa sebulan nak hasilkan 2 video, just skip lah. Sebulan 2 video, successful ke tak, cerita kedua. Kadang-kadang kita tak tahu lah. Saya jujur cakap sepanjang saya buat YouTube ni, kadang-kadang kita fikir YouTube video yang aku buat ni dia pasti viral punya. So kita excited nak publish video tu kan. Sekali kita publish, video tu tak ada tontonan pun. Krik-krik. Tapi ada juga video macam kita pun tak confidence dengan video tu, bila publish tiba-tiba views dia melampau. So that's why bagi saya kita buat je dan kita tengoklah rezeki kita tak kat mana. Cuma percayalah, Tuhan dia tak pernah kecewakan dia punya hamba lah. Tuhan tak pernah kecewakan dia punya hamba. Kalau kita letak effort yang sangat besar dekat situ, dia takkan sia-sia. At least walaupun video kita tak viral kan, at least kita dah ada skill edit video, kita dah ada skill record video, kita dah ada skill bercakap depan kamera. Bercakap depan kamera dengan bercakap dengan orang totally different. Bukan senang. Okay, thank you so much Abang Cerah. Yang ujung sekali tu memang scratches menusuk kalbu lah. Okay, masuk ke dalam jiwa. Okay, dan hopefully anda semua malam ni dapat sesuatu, dapat belajar sesuatu. Belajar sesuatu tak? Kalau belajar sesuatu, komen belajar dekat ruangan komen. Okay, buat aja. Terima kasih. Ni ada kata terima kasih pada Abang Cerah. Okay, kena dulu sebab join program YouTube dan Glow Bencana. Thank you so much. Apa lagi kat situ? Thank you Abang Cerah dan juga Khairul. Korang nak lagi tak sesi macam ni? Kalau nak, kena follow lagi lah lepas ni. Banyak lagi konten-konten. Okay, dan jangan lupa untuk subscribe to YouTube dan juga follow TikTok Mona Lisa untuk dapatkan lebih banyak konten-konten yang menarik. Saya antara follower utama. Dia keluar je tak sempat sejam, saya dah tengok dah video tu. Antara orang yang tak awal lah. TikTok je saya jarang-jarang sikit consume. Okay. Dan jangan lupa untuk yang baru Abang Cerah, iaitu mana tadi, YouTube Pisau Lipat. Okay, Pisau Lipat. Sikit lagi nak sampai 1,000 subscriber. Berapa sekarang? Sekarang 937. Kalau semua viewer sekarang subscribe, cukup lah 1,000. Tak sampai sebulan baru 2 minggu lah. Seminggu lebih. So ini macam trik Syafiq berani buat lah ni. Lebih kurang lah. Belajar dari orang cakap, belajar daripada orang yang hebat kan. Right wave kan, yang tengah naik. Okay, so hopefully lepas ni kita boleh tolong Abang Cerah untuk buat YouTube juga. Abang Cerah tolong juga nanti ni. Boleh subscribe. Boleh, no problem. Okay, anda boleh juga follow saya dekat Facebook page Geek Venture untuk tengok live seterusnya. Hari ni baru hari keempat.
Besok hari kelima, besok kita ada banyak lagi tetamu-tetamu. Lusa, Tulat, kita ada 14 hari total. Kalau sambung PKP, tengoklah, mungkin saya sambung lagi. Tapi dengan cerita memang sambung lah PKP tu. Okay, so boleh juga follow saya dekat Facebook saya, Capricorn Zulkifli. Dan doakan saya, tahun ni saya punya wishlist saya lah untuk ada YouTube channel, jangan TikTok. Sebab tu saya banyak, orang panggil apa, belaga lutut dengan bercerah, bertalaki untuk belajar semua benda ni, insyaAllah. Sebab nak belajar benda yang betul, tak nak try and error, nak belajar buat terus jadi, insyaAllah. Okay, so terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ni. Okay, jangan lupa untuk saksikan esok punya konten pula, hari yang kelima. So daripada saya, segala salah dan silap adalah kelemahan kami sendiri. Dan hopefully anda belum belajar perkara-perkara ini. Dan jangan lupa untuk support lagi YouTuber lokal, YouTuber tempatan, banyak yang ada potensial, insyaAllah. So itu saja, wabillahi taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okay, and broadcast.